doa dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina rahmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa bihamdika fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulakan majlis, eloklah saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Mushri bin Maaz daripada College Politek Marabani. Kami merupakan saya dan grup saya Eddie Mukri, Muhammad Iman Hakim, Farah Hilmi dan Mariam Husni melakukan aktiviti khidmat masyarakat, dan kami melakukan projek Sembah Santai ini bersama Ustaz Ahmad Syukri bin Azizan. So, topik pada hari ini kita akan sembang pasal isu dunia dan juga isu umat Islam, iaitu pasal umat Islam yang berada di Palestin. Jadi sebelum kita memulakan, eloklah kita kenal dulu speaker kita pada hari ini. Jadi insyaAllah Ustaz boleh kenalkan diri dulu sekejap. Ana punya suara dengar tak? Dengar tak? Alright, nice. Sekejap Ini bukan aku bilang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey. Pertamanya khabar sihat semua? Ya. Okay. So first, saya nak ucapkan jazakumullah khairan jazak. Semoga Allah membalas kebaikan dengan kebaikan kepada korang semua kerana sudi untuk jemput pada petang yang, nak kata petang yang berbahagia ke apa kan. Petang ni ngantuk rasa. Tapi korang ajak buat program-program macam ni layan ya. Okay. Jazakumullah khair. Semoga apa yang kita buat petang ni diterima sebagai satu amal kebaikan lah. Amin. Okay, sebelum tu izin saya kenalkan diri ya. Okay, nama saya Ahmad Syukri bin Azizan atau nama pena Syukri Azizan, berasal daripada Keluang Johor. Ada orang Johor kat sini? Ke memang semua Selangor kan? Ada kan? Ada, insyaAllah. Okay, asal daripada Keluang Johor. Sekarang duduk dekat Setia Alam. Dekat je lah. Setia Alam, dan dah bekerja. Sebelum ni belajar dekat UKM tu, dekat yang korang tu. So belajar dekat UKM tu dalam bidang sains kimia, pure chemistry. Alhamdulillah dah habis. Sekarang tengah sambung second degree, ijazah kedua dalam bidang pengajian Islam, Islamic Studies dekat UUM. So sekarang ni tengah tahun akhir insyaAllah. Ni sem depan lah, sem akhir ni tengah buat proposal, sem depan thesis habis lah. Baik, so tu. Dan seorang speaker tarbiyah sentak. Kalau korang pernah dengar tarbiyah sentak, speaker dan penulis di tarbiyah sentak. Korang semua KPTM ke GMI? Confused lah tadi, sorry. KPTM Bangi kan? Yang dekat dengan Teras Jenang lah, bukan? Yang Teras Jenang. Dekat dengan kedai nasi goreng, nasi. Okay, so tu je lah, tak ada apa sangat. Korang kenal lah dia. Ni program ni direkodkan ke ada buat live kat umum luar ke kita-kita je? Kita je kan? Kita je.
Hantarlah wakil apa, kenalkanlah korang ni siapa sebenarnya, apa benda macam tu lah. Kenapa pilih waktu tengah hari aku tu berbual korang. Okay. Ya, terima kasih pada Ustaz. So, insyaAllah kita mulakan topik kita pada petang ini. So, kita tahu yang waktu-waktu sekarang ni saudara kita di Palestin sekarang tengah berperang dengan Israel Allah kan. Lepas tu, sedangkan walaupun dah pada minggu lepas ke yang ada gencatan senjata, tapi Israel tetap juga melanggar dan masih lagi berperang. So kita terus kepada topik itu, kita minta Ustaz untuk explain lebih lanjut, untuk ceritakan kepada kita semua ini sejarah Palestin tu sendiri dan sejarah Israel itu sendiri, kenapa untuk datang ke negara Palestin ini. Baik, sebelum kita pergi jauh kan, sebelum kita pergi, dapat kan soalan yang saya berubah tu? Dapat kan? Sebab soalan yang saya dapat tu macam soalan exam. Cik, ini soalan exam so macam, aku exam ke lama lagi exam dah 7 ni. So saya ubahlah jadi format yang lebih mesra alam sikit. Tak yang dah lah ngadap assignment, ngadap ni lagi jam. Okay. First, sebelum tu Ana nak minta maaf lah sebab lewat sikit. Lewat sangat tak lah. Sebab Ana pagi tadi ada talk sebenarnya. So ada talk, lepas tu whole tengah hari ni ada kerja sikit. So kelang kabut dari kedai, terus datang sini buka laptop pun semua. Starting macam ni lah. Jadi terkejar-kejar, so minta maaf lah lewat. Okay, baik. So sebelum kita start, lebih baik kita tahu dululah, tahu beberapa istilah. Sekejap nak tanya, korang KPTN ni ambil kos apa sebenarnya? Semua kos yang sama ke ataupun kos lain-lain? Kami kos sama, satu grup, Diploma in Accounting. Diploma in Accounting. Okay, baik. So kalau kita pun belajar, kalau korang belajar accounting, jadi korang kalau belajar any subjek, apa-apa subjek, starting kita akan belajar dengan istilah dulu. So apa maksud istilah ni, apa maksud istilah ni, apa maksud debit, kredit, bla 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 semua tu kan. Same goes to isu Palestin ni, kalau kita nak tahu dan kalau kita nak faham, juga kalau kita nak bernafas panjang sokong isu Palestin ni, kita kena tahu beberapa perkara, beberapa istilah lah. Dan hari ni saya kongsi istilah-istilah umum je lah, tak payah istilah yang berat-berat sangat. Contohnya adalah, apakah perbezaan di antara Israel, Yahudi, Zionis? Kita biasa dengar kan 3 benda ni, apa beza 3 ekor ni? Apa beza 3 ketul ni? 3 ekor. Apa beza 3 istilah ni? 3 istilah ni, ada orang confuse tau. Macam, okay, kita kata kita lawan negara haram Israel. So dalam masa yang sama macam Yahudi tu siapa, Zionis tu pula siapa pula, kenapa kita kejap panggil Israel, kejap panggil Zionis. Ada pula kata Israel tu bukan nama Nabi ke? Ada yang kata terjemahan, Israel tu bukan orang-orang yang soleh ke? So dan adakah dalam Quran disebutkan tentang Zionis ni? Sebab Israel ada, Zionis takkan tak ada. Okay, first kita kena tahulah apa beza istilah Israel, apa beza istilah Zionis, dan apa beza istilah Yahudi. Okay, kita pergi ke Israel. Israel ataupun Bani Israel, Israel ni bermaksud Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub alaihissalam. Dan bila kita kata Bani Israel, bermaksud anak cucu ataupun anak cucu keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. So Nabi Yaqub ni dia ada jalur dia, surai dia banyaklah, anak-anak dia sebagainya tu kan. Kalau buka kitab, kalau buka Israiliyat ni bermaksud kisah-kisah Bani Israel lah, kisah-kisah yang daripada kitab Taurat ataupun Injil yang lama. So kalau Israiliyat ni kita, satu lagi sebelum tu, Israiliyat ni kita kena ambil pendirian untuk dengar boleh, percaya nanti dulu. Itu Israiliyat. So berbeza dengan tafsir lah. Sebab tu Israiliyat ni kita dengar je, kita just dengar tapi untuk percaya tu hold dulu lah. Contoh macam
anak Nabi Yaqub alaihissalam ni dikatakan dalam Israiliyat ni ada banyak, ada 12, ada kata 14 dan sebagainya lah. Tapi tak kisahlah mana-mana lah. Sama juga macam Israiliyat ni, saya nak bagi contoh pada korang. Contohnya macam, kita tahu kan kisah Nabi Yusuf kan. Nabi Yusuf dengan perempuan yang goda Nabi Yusuf, selalu kita dengar nama dia Zulaikha, betul tak? Selalu. Zulaikha tu tak ada dalam Quran tu. Nabi pun tak pernah sebut. Datang daripada mana Zulaikha ni? So Zulaikha ni datang daripada perkataan istilah Israiliyat. Dalam Quran tak sebut Zulaikha pun. Dalam Quran dipanggil Imra'atul Aziz, isteri pembesar. Itu je. Allah tak pernah sebut pun nama dia. Nabi pun tak pernah sebut nama dia. Cuma dalam Israiliyat kita panggil Zulaikha lah. Betul ke tidak nama dia Zulaikha? Wallahualam. Begitu juga saya nak sebut ni supaya faham ada perkara dalam Israiliyat kita ambil pendapat, kita berpegang pada, kita dengar okey, percaya tu cool. Tunggu second thought. So berbalik pada tadi Nabi Yaqub tu. Nabi Yaqub ni dia ada banyak anak lah. Berapa anak tu kita tak apalah put aside. So anak-anak Nabi Yaqub ni ada sampai berketurunan beratus-ratus, beribu-ribu, sampailah sehinggalah anak-anak Nabi Yaqub ni ada di kalangan para nabi dan rasul. Contohnya nabi dan rasul yang dari kalangan Bani Israel, contohnya macam Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, dan seterusnya lah. So Nabi Isa alaihissalam. So ini semua adalah Bani Israel kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah orang Yahudi zaman Nabi, orang Yahudi benci, tak boleh terima Nabi Muhammad tu sebagai Nabi. Sebab daripada kalangan bangsa Arab. Dia tak boleh terima sebab Nabi ni sepatutnya kalangan bangsa Israel. Bani Israel. Tiba-tiba datang, tiba-tiba Nabi akhir zaman bangsa Arab. So jadi dia tak boleh terima lah. Jadi so berbalik pada tadi, Bani Israel ni adalah anak keturunan ataupun cucu cicit keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. So tu satu settle. So dalam Quran, kalau kita baca ayat-ayat, ada certain ayat kita akan jumpa ya Bani Israel dan sebagainya lah. Contoh surah Al-Baqarah ayat yang ke-40 lebih kurang itulah. So cerita tentang Allah ungkit pada Bani Israel supaya ingat nikmat-nikmat yang Allah bagi. So itu, dan dalam Quran biasanya sebut Bani Israel ni sebahagian besar, sebahagian sebut tentang ada Bani Israel yang baik, ada juga Bani Israel yang kufur ingkar ataupun kafir Sebab kalangan Bani Israel ni ada yang soleh, ada yang baik, contohnya macam para nabi Para nabi ada orang yang ikut, ada juga yang murtad, ada juga yang tak nak taat perintah Allah. So tu Bani Israel. Kemudian yang kedua Yahudi. Yahudi ni siapa? Yahudi ni adalah kalangan Bani Israel yang murtad. So yang kafir lah, kufur ingkar, yang tak nak ikut perintah Allah. Kalau kita tengok cerita Israiliyat, dia ni daripada nama Yahuda, anak Nabi Yaqub alaihissalam, anak yang ke-12 ke 11, lebih kurang itulah. Tapi tak apalah pun saya, sebab tu saya cakap letak tepi, kita tak tahu betul ke tidak cerita tu. Tapi basically Yahudi ni adalah satu agama yang dipercayai dan diyakini oleh golongan-golongan Bani Israel yang mengingkari perintah Allah. So orang Bani Israel yang lawan perintah Allah, yang ingkar perintah Allah, yang tolak Nabi, yang bahkan Bani Israel ada yang bunuh Nabi. Kalau kita baca Quran, ada kisah Bani Israel yang membunuh Nabi. Bunuh Nabi Zakaria, dia gergaji Nabi Zakaria. So yang bunuh Nabi ini kalangan orang-orang Yahudi. Dan Yahudi dalam Quran disebutkan lebih kurang, kalau saya tak silap, 8 kali. Dan juga dalam Quran, bila disebutkan ayat-ayat berkaitan Yahudi, biasanya ayat tu akan bersama dengannya celaan. Allah akan celalah orang Yahudi ni. Sebab kalau Bani Israel, tak semestinya. Bani Israel ni boleh jadi umum je. Tapi bila datang ayat Yahudi, semuanya datang biasanya dengan bentuk celaan. Contohnya macam Allah kata, walan tarda ankal yahuda wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda, tidak akan sekali-kali mereka redha di kalangan Yahudi dan Nasrani sehinggalah kepada kamu, sehinggalah kamu mengikuti jejak langkah mereka. So nak kata orang Yahudi ni memang pendendam dengan kita. Jadi so orang Yahudi ni adalah kalangan mereka yang kufur ingkar lah. Dan dalam Quran biasanya disebutkan ayat Yahudi ni pada ayat-ayat Madaniyah. Dalam Quran kalau kita belajar ulum Quran, ayat Quran ni terbahagi pada dua jenis.
Yang pertama kita panggil sebagai ayat-ayat makiyah. Yang kedua kita panggil sebagai ayat-ayat madaniyah. Ayat-ayat makiyah ni bermaksud ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah. Sebelum hijrah Nabi SAW daripada Mekah hinggalah ke Madinah. Manakala ayat-ayat madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan selepas penghijrahan Nabi. Maksudnya lepas Nabi dah sampai Madinah tu, bila turun ayat-ayat Quran masa tu, biasanya itu dipanggil ayat-ayat madaniyah. Dan ayat-ayat tentang Yahudi semuanya pada ayat-ayat madaniyah. So ayat makiyah tak ada lah. Sebab mungkin ada ulama sebut mungkin kerana Nabi SAW masa dekat Mekah tu, Nabi tak jumpa lagi dengan orang Yahudi, tak deal lagi dengan orang Yahudi ni. Dekat Madinah baru jumpa perangai orang Yahudi ni macam mana. Yahudi kat Madinah ada 3 jenis. Bani Nadir, Bani Quraizah dengan Bani Nadir, Quraizah dengan Bani Qainuqa. So itulah. So itu Yahudi. So kita dapat beza tadi, Bani Israel, kemudian yang kedua Yahudi, dan yang ketiga Zionis. Zionis ni siapa pula? Zionis ni, okey, Zionis ni ada 2 bentuk lah. Satu organisasi, yang kedua ideologi. Dia terbahagi kepada 2. Satu organisasi, kedua ideologi. Okey, kita pergi organisasi dulu. Ataupun persatuan lah, bahasa mudah ada persatuan lah kan. Zionis ni adalah satu persatuan. Persatuan ni macam budak-budak sekolah pula, rasa macam pelik pula. Organisasi lah, gempak sikit. So, Zionis ni adalah satu organisasi global elite. Organisasi global elite yang dianggotai oleh kebanyakan memang orang-orang Yahudi. Dan mereka ni memang aim utama ataupun hasrat utama diorang adalah untuk menakluk dunia dan memerintah dunia secara mutlak. Itu orang Yahudi lah. Pengasas Zionis ni antaranya adalah Theodor Herzl. Theodor Herzl ni pengasas Zionis, dan Theodor Herzl ni dia fikir tentang Zionis ni. Kalau kita tengok sejarah, kalau kita baca kisah Theodor Herzl ni, panjang tak kisah dia. Theodor Herzl ni dia daripada tahun 1800, hujung kurun ke-18 lah, 1800 plus minus. So masa tu dia pun, masa Theodor Herzl tengok orang Yahudi ni, asalnya, okey, sebelum tu kita tengok. Theodor Herzl ni adalah seorang Yahudi sekular. Dia memang sangat sekular. Jadi dia tak fikir pasal agama sangat pun. Jadi tapi dia fikir macam mana nak menguasai dunia. Macam mana nak kuasai dunia. Sebab kalau nak kuasai dunia ni, kita nak tak nak, suka tak suka, kena ada negara. Itulah rules untuk kuasai dunia. Kita kalau hari ni kan, kalau kita jumpa kawan-kawan kita yang bersemangat perjuangkan, kita kena perjuangkan Islam, kena kuasai dunia. Rules nombor 1 untuk kuasai dunia adalah kena ada negara. Tak ada negara kita boleh sembang kan. So sama jugalah. Mana-mana pun kena ada. Untuk Herzl ni dia faham kalau nak kuasai negara kena ada kingdom. Tapi masalahnya orang Yahudi ni tak ada negara. Kalau zaman 1800 tu dia tengok orang Yahudi ni bersepah, scattered seluruh dunia. Ada dekat Rusia, ada dekat Eropah, ada dekat China, ada dekat US, ada dekat Tanah Melayu pun ada. Ada dekat Tanah Melayu ni dekat Nusantara lah, khususnya dekat ada sebut dekat Indonesia ada dan sebagainya lah. So scattered, bersepah seluruh dunia. Dan orang Yahudi ni bila bersepah, diorang berasimilasi dengan penduduk tempatan. Bila berasimilasi, diorang jadi macam penduduk tempatan lah, contohnya. Dan bila berasimilasi, mereka digelar dengan tempatan masing-masing. Contoh macam, kalau orang Yahudi dekat Eropah dipanggil sebagai Yahudi Ashkenazi. Kalau Yahudi dekat China dipanggil sebagai Yahudi Yutai. Kalau dekat Rusia pun ada nama dia, dekat Turki pun ada nama dia. Kalau dekat Turki Dainamah, lebih kurang gitulah. Kalau dekat Nusantara pun ada Yahudi dia, ada nama dia dan sebagainya lah. So Yahudi ni berkata lah, mungkin disebabkan ada banyaklah pendapat ulama kata kenapa Yahudi ni bersepah. Mungkin kerana daripada zaman Nabi Musa AS. Kalau kita tengok kisah Nabi Musa, Yahudi ni disumpah. Kalau kita baca surah Al-Baqarah, Yahudi ni diseksa oleh Allah dengan sesat kepada pasir. Sesat kepada pasir Sinai dekat Mesir. Sesat tak jumpa jalan dan dia orang berpecah. Dia orang tak boleh bersatu lah. Jadi selepas daripada tu kesan 40 tahun sesat, 40 tahun berpecah, tu dia orang dah terbiasa hidup berpecah. Jadi orang Yahudi ni berpecah scattered along the world. Jadi Herzl ni fikir macam mana nak menyatukan orang Yahudi.
Jadi Herzl ni pun akhirnya dia, antara idea dia adalah mula-mula dia jumpa orang-orang kaya-kaya, orang Yahudi kaya-kaya lah. Sebab orang Yahudi ni dekat negara bersepah-sepah ni ada yang duduk mewah lah, ada orang kaya lah, orang kaya yang duduk elit sedap. Ada juga orang Yahudi yang miskin, diseksa, ditorture. Contohnya macam dekat Jerman, dekat kena Holocaust oleh Hitler, kita tahu kan kisah ni kan. Dibunuh. Ada juga Yahudi yang didapat tempat, contoh macam US, dapat pegang sektor-sektor kerajaan, sektor-sektor government, dapat pegang jawatan-jawatan besar. So ada yang kaya raya. Jadi ada yang macam contoh Rothschild lah. So orang-orang Yahudi ni ada yang kaya, ada juga yang miskin. Mula-mula Herzl pergi kat jumpa orang kaya. Dia offer lah, jom join persatuan. Ayat dia macam tu lah kot. Jom join persatuan aku, jom. So kita boleh tawan dunia. So of course lah, dia tengok Herzl ni bukan ada apa-apa sangat kot, awal-awal lah. So ramai biasanya global elite ni, orang-orang kaya Yahudi ni semua tolak. Kebanyakan semua tolak. So akhirnya Herzl dia cari orang-orang yang kalau hari ni kita panggil B40 lah. Dia cari golongan Yahudi yang B40. So ajak join bersama dengan diorang dan ramai join. So akhirnya idea ni dia setuju dan dipersetujui ramai dan akhirnya orang Yahudi mula berani untuk bersatu. Berkumpul. Dan sebab benda ni tak berlaku dalam satu malam lah, tak berlaku dalam 1 tahun, 1 minggu. Benda ni berlaku bertahun-tahun lamanya. Berbelas tahun lamanya. Herzl nak melobi orang-orang Yahudi ni supaya bersama. Dan akhirnya mereka pun berjaya bersama dalam satu organisasi dinamakan sebagai Zionis. Sempena nama Zion, satu bukit Zion yang dia orang percaya lebih kurang itulah. Herzl pun asalnya tak nak pun nama Zionis tu. Dia Zionis tu datang selepas dia orang bincang-bincang. So ada salah seorang tim dalam yang ikut dengan Herzl ni, dia macam ala-ala rahib sikit lah, ala-ala orang-orang agama ni. Jadi dia rasa macam gerakan kita ni kena suci. Jadi sebab tu lah dia pilih nama yang macam dekat Bukit Zion. Nama yang macam dikatakan Bukit Zion ni dekat dengan Temple of Solomon, Haikal Sulaiman, istana Nabi Sulaiman AS. So dia kata so nama pun kena Herzl ni layan je lah. Penting jalan lah projek ni. Dan so jadilah seperti yang berlaku, diorang pun mulalah buat conference. Bila dah conference, antara perbincangan conference diorang adalah kat mana nak bina negara. Kat mana nak bina negara Zionis ni. Akhirnya masa tu tahun 1800, masa tu yang menguasai dunia adalah British. Kita tahu masa lepas Perang Dunia Pertama, British menang, Great Britain menang. Jadi British menguasai banyak kawasan dunia ni, termasuklah Malaysia sendiri. Kita pun kenalah kan tawan dengan British tu. Termasuklah juga dekat Timur Tengah. Memang kawasan tu tanah jajahan British semua. Jadi Herzl dengan beberapa geng dia jumpa dengan orang-orang British ni, top gun British ni, bincang nak minta tanah. Sebab dia nak bina negara lah. Asalnya British mencadangkan bagi tanah dia cadangkan tanah Uganda. Uganda tu bawah dia, so dia nak bagi, ambillah tanah Uganda tu. So Zionis ni, geng-geng Zionis semua berbincang dalam conference. So sampailah conference yang ke-7 yang dilakukan di Switzerland. So dalam conference tu dia orang bincang, akhirnya dia orang setuju untuk menolak negara Uganda. British ni pun satu hal juga, dia bagi negara macam bagi baju. Tak apalah, ambil lah baju ni, tak ada hal lah, okay lah. Dia buat relax, negara orang dia sebab tu. So kenapa ditolak Uganda? Kerana masa tu rahib-rahib Yahudi dalam Zionis ni semuanya melobi lah untuk dapatkan Palestin. Kenapa Palestin? Kerana masa itulah dia orang percaya bahawa Palestin ni tanah yang dijanjikan lah, apalah semua. Herzl masa tu bila dengar, Herzl ni macam layan je lah. Dia pun tak fikir pun benda tu. Sebab tu saya sebut tadi, dia ni sekular. Dia tak fikir pun pasal agama ni. Yang penting dia nak dapat kuasa. Macam mana nak dapat kuasa? Macam ni lah. Jadi akhirnya dia pun setuju untuk buat dekat Palestin. Dan dia pun minta dekat British untuk bagi tanah Palestin. Masa tu Palestin ni, Baitul Maqdis, secara umumnya di bawah British, tapi juga di bawah takluk Turki Uthmaniyah. So tu yang dia jumpa Sultan Abdul Hamid II minta Palestin, Sultan Abdul Hamid II tak bagi. Dia tu kalau kau nak, langkah mayat aku dan sebagainya lah. So akhirnya bila dia jumpa sekali lagi British, bincang lagi, dan akhirnya British pun, lepas Sultan Abdul Hamid II digulingkan,
British hantar wakil dia, nama dia Lord Balfour. Lord Balfour pun bincang-bincang dia orang pun setuju nak bagi Palestin. Tertubuhlah satu perjanjian dipanggil sebagai Perjanjian Balfour. Perjanjian Balfour tahun 1917 kalau saya tak silap. So perjanjian Balfour ni bagi tahu bahawa British akan bagi sepenuh komitmen kepada Zionis untuk tubuhkan negara di Palestin. Secara direct disebut. So bila datang, bila tu British pun tolong dan akhirnya as the time goes by, orang Yahudi ramai-ramai buat penghijrahan ke Palestin sampailah secara rasminya pada 14 Mei 1948 akhirnya negara haram Israel tertubuh di Palestin. So itulah bila kita tengok dekat negara haram dekat Palestin tu, kalau kita tengok peta tu, di situlah bermulanya negara haram Zionis Zionis Israel tertubuhlah. Dia ambil nama Israel sempena dengan Nabi Israel. Nabi Isa Nabi Yakub alaihissalam. So jadi itu Zionis daripada segi organisasi. Tadi saya sebut dua kan, satu organisasi, satu lagi ideologi. Ideologi ni apa? Kalau organisasi tadi kebanyakan memang Zionis ni memang orang-orang Yahudi lah. Dan kita juga kena faham asalnya dulu tahun 1900 sebelum 1948 lah. Sebelum hari Nakbah 1948. Kebanyakan masa tu orang Yahudi ni tak sokong pun Zionis. Kalau korang nak tahu orang Yahudi masa tu ramai tak sokong Zionis. Yalah, korang bayangkanlah kita ni orang Malaysia. Tiba-tiba Perdana Menteri Muhyiddin kata, okeylah jomlah guys kita semua pergi pindah negara orang lah. Kita duduk kat Filipina jadi orang Pinoy. So pergilah, jomlah kita ramai-ramai ke Pinoy. Kita bina negara Malaysia kedua di situ. Korang nak tak? Kita pun apa jadah nak pergi sana, nak kena tinggalkan tempat duduk orang yang dah selesa, rumah dah sedap, dah ada kerja, dah ada sini, study pula nak kena tinggalkan KPTM, assignment tak siap lagi, lepas tu nak kena pergi Pinoy, apa benda semua ni. Sama jugalah macam orang Yahudi tu, dia orang dah duduk kat mata rata, tiba-tiba macam aduh nak pergi Palestin pula. Faham tak? Dia orang punya berat tu macam sebab tu ramai tak setuju. Tapi bila dah ramai-ramai orang duduk, ramai dah juga datang. Dan masa pembunuhan slaughtered ramai-ramai orang Yahudi, orang Palestin, ada juga orang Zionis. Ni orang Zionis. Orang Zionis sendiri tak setuju. Contohnya siapa? Contohnya macam Albert Einstein. Kenal lah Albert Einstein kan? Albert Einstein adalah seorang Yahudi Zionis. Cuma dia menetap di Eropah masa tu. Jadi Eropah ke kat US. So bila dia tahu Zionis masa tu bunuh orang Palestin, dia hantar satu surat. Dan surat ni ada rekod dia. Dia hantar satu surat pada Perdana Menteri hantar pengasas Zionis awal masa tu. Dia hantar surat, dia kata walaupun aku Zionis, dia kurang situ ayat dia, walaupun aku Zionis aku tak sokong benda ni. Aku tak sokong pembunuhan ramai-ramai macam ni lah. So nak kata masa tu punya konflik dalaman tu sangat kuat lah. Ada orang tak setuju, orang Yahudi pun tak nak ikut. Tapi bila hari ni itu cerita dulu tau. Hari ni kita kalau buat survey, ada satu survey yang dijalankan institut apa tak ingat. Dia buat survey dekat Israel, dia tanya orang Yahudi kat sana lah. Dia tanya berapa ribu orang setuju tak dengan penjajahan Zionis hari ni. Boleh dikatakan 99% orang Yahudi bersetuju dengan penjajahan Zionis hari ni. Berbeza dengan dulu. Kalau dulu mungkin 30%, 40% yang orang Yahudi setuju. Sekarang ni 99% orang Yahudi sendiri menyokong dan memperjuangkan ideologi Zionis, negara Zionis ni. Itu organisasi. Kemudian tadi ideologi. Ideologi ni boleh jadi, kalau tadi organisasi orang Yahudi je, ideologi lah boleh jadi bukan orang Yahudi pun menyokong ideologi Zionis ni. Contohnya macam Christian evangelist. Christian ni kita ada banyak domination. Dia ada Katolik, dia ada Protestan, dia ada Ortodoks. Dan salah satu lagi antaranya adalah dipanggil sebagai evangelist. Evangelist ni dia adalah golongan Kristian yang sangat menyokong perjuangan negara Zionis. Dia menyokong kelompok ataupun menyokong penubuhan negara Zionis dan mempertahankannya. Sebab itulah Christian evangelist ni dipanggil juga sebagai Jesuit. Golongan Jesuit ni ataupun golongan Christian evangelist ni, senang cerita orang Christian evangelist ni adalah golongan Kristian yang rebel
dan dia juga pro Yahudi. Dia sangat menyebelahi Yahudi dan dia sangat setuju dengan pembunuhan Nabi Isa alaihissalam. Sebab kita tengok backward sikit kita kembali ke lama sikit. Basically kalau untuk pengetahuan orang, basically orang Nasrani, orang Kristian ni tak satu kepala pun. Dia orang saling membenci. Sebab apa? Sebab orang Yahudi ni, kalau orang Kristian dia percaya bahawa Nabi Isa alaihissalam telah dibunuh, telah disalib. Kita pula yakin Nabi Isa alaihissalam dinaikkan ke langit. So nanti akan turunlah akhir zaman. Orang Kristian percaya bahawa Nabi Isa alaihissalam telah disalib. Manakala dan siapa yang salib? Siapa yang menyalib Nabi Isa alaihissalam? Orang Yahudi. Sebab tu orang Kristian ni dia anti betul dengan orang Yahudi sebab dia bunuh Nabi dia. Macam itulah. Tapi ada di kalangan orang Kristian yang menyokong perbuatan orang Yahudi ni. Ini dipanggil sebagai Christian evangelist. Dia setuju ada pro, okeylah, apa masalah, okeylah kot. Macam itulah mungkin ayat dia. Dan Christian evangelist ni telah menapak dan sangat kuat. Dan dia agak radikal lah. Radikal dan Christian evangelist juga telah banyak masuk ke Malaysia. Antaranya, bukan Malaysia je, tanah Melayu dulu. Antaranya tokoh-tokoh yang kita mungkin kenal. Christian evangelist ni contohnya macam Francis Lai, contohnya James Brooke, contohnya macam awal-awal masuk Alfonso di Albuquerque kan. Lepas tu Square di Lopez dan sebagainya. Ini adalah tokoh-tokoh Christian evangelist yang jadi spy dan juga jadi bagi info lah pada orang-orang Yahudi. So ini adalah tokoh-tokoh yang telah datang ke Nusantara dahulu. So kalau korang tanya sekarang ni ada ke? Ada Christian evangelist, ada, banyak, sangat banyak. Kalau korang follow Firdaus Wong Wai Hung, dia ada dedahkan beberapa Christian evangelist kat Malaysia ni. Tak apalah, tu proses tu. So jadi orang yang menyokong ideologi Zionis ni boleh jadi bukan orang Yahudi, boleh jadi orang Kristian, boleh jadi orang Islam ni. Adalah orang Islam yang sokong Zionis ni. So problem kalau orang Islam yang sokong Zionis ni memang nama dia Zionis lah. Standard Zionis lah ada ni. Jadi itu kita faham. Sebab tu Zionis ni tak semestinya organisasi, dia juga ideologi. Dia terbagi kepada dua. So itu secara umum lah. Apa beza Yahudi, Israel dan Zionis? Mukadimah baru 1.5 jam. Jam kau. Program ni berapa? Sampai subuh ke? Tak Okay. So next. Ke nak anak terus ke nak main sesi soal ke? Macam mana? Format ni macam mana? Terus kan jadi conference pula. Saya teruskan. Kita sembang sikit. Kalau yang pada macam nak bagi soalan boleh terus tanya kat chat box ke. Ya betul. Kalau korang nak tanya soalan terus direct tak payahlah macam formal sangat. Ni bukan ceramah pun. Relax sudah. Nama tengah ngantuk ni sebenarnya. Yes, tadi kita dah tahu lah perbezaan antara Bani Israel, Yahudi dengan Zionis. So kita next question tu, kita sejarah tanah Palestin ni sendiri. Sebab kita tahu sebenarnya Palestin ni datang dulu sebelum Israel kan. So kalau kita nak tahu pasal sejarah Palestin ni. Nak tahu pasal sejarah Palestin Baik. Ana bukanlah orang yang mahir benda sejarah ni secara detail lah. Pasal orang yang mahir adalah orang yang biasa ke sana ataupun contoh macam NGO Palestin lah. Tapi basically Ana tahu sedikit sebab dulu pernah terlibat dengan NGO Aman Palestin dan terlibat dengan buat program sekali lah. Jadi sukarelawan lama beberapa bulan masa belajar kat UKM tu lah. Jadi so tahulah bila kita jadi NGO ni, so nak tak nak kita kena study lah sejarah-sejarah ni sebab orang tanya lah. Sembang kutip derma apa semua kan. Apa beza Yahudi apa? Jam gitu. Tak boleh jawab. So basically Palestin ni dia sejarah dia panjang. Sejarah dia sangat panjang. Kalau kita tengok orang-orang Israel dia claim bahawa Palestin tu adalah tanah dia orang. Sebab dia orang kata Palestin ni adalah tanah yang dijanjikan untuk mereka dan orang Israel dah lama duduk sejak zaman Abraham, sejak zaman Nabi Ibrahim. Sedangkan kalau tengok catatan sejarah bahawa orang Palestin ni dia lebih awal duduk daripada Nabi Ibrahim sendiri.
Sebab tu Palestin tu sendiri nama orang, nama tempat, nama asal tu. Kalau Palestin ni, kalau kita tengok bahasa Ibrani, dia membawa maksud tempat tinggal, tanah air. Tanah air orang Palestin. So memang dekat Palestin tu memang asalnya, penduduk asal dia adalah orang Palestin. Dan ada juga bangsa yang di situ nama dia bangsa Kan'an. So ini orang yang terawal, memang sangat awal yang duduk dekat Palestin. Dan seperti kita tahulah, di bumi Palestin ni termasuk daripada bumi Syam. Kita pernah dengar bumi Syam kan? Kalau kita baca sirah, kita tahulah kalau kita baca Quran pun ada sebut pasal Syam. Dan dalam hadis pun ada sebut pasal Syam. Kalau kita baca sirah ni direct lah, kita pun tahu awal-awal Nabi dulu, masa Nabi sebelum Nabi menjadi Nabi, Nabi belajar berniaga dengan pakcik dia ke bumi Syam tu lah. So Syam tu kat mana hari ni? Hari ni Syam tak ada. Kalau kita tengok peta dunia, mana ada Syam? Nama orang Syam ada kan? Syam nama orang apa kan? Syam ni tak ada kat peta dunia ni. Syam ni telah dipecahkan oleh British menjadi beberapa negara. Iaitu dia kepada 4 bahagian lah. Yang pertama Palestin, kedua Lebanon, ketiga Syria dan keempat Jordan. Dan juga merangkumi juga sebahagian kecil daripada Mesir dekat bahagian, kalau korang boleh bayang peta dunia tu lah. So bahagian atas Mesir dekat termasuklah hingga padang pasir Sinai. Dan juga sedikit Yaman. Itu bumi Syam, besarlah bumi Syam ni. Dan apa tadi? Dekat bumi Syam, Palestin ni, antara tempat bumi Syam ni, Palestin ni adalah tempat yang sangat diberkati dan disitulah tempat lahirnya ramai para nabi. Para nabi ramai duduk kat situ lah. Dan ramai berhijrah ke situ ataupun keluar dari situ. Contohnya nabi yang lahir di situ, contohnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, Yaqub, Yunus, Ayub. Nyanyilah lagu tu sampailah Nabi Isa. So kat situ banyak nabi-nabi ramai lahir di situ. Itu baru Rasul. Nabi lagi ramai lah cerita dia. Dekat kawasan bumi Syam termasuklah Palestin. Hatta Nabi Sulaiman pun dekat situ. Jadi bumi Palestin ni sangat satu bumi yang diberkati, sehingga kan dalam hadis ada menyebutkan tentang beberapa kelebihan. Ada sebut kelebihan tentang bumi Palestin ni. Antaranya kalau saya boleh sebutkan yang saya sempat catatkan lah. Antaranya kelebihan bumi Palestin ni, yang pertama satu hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW bersabda, keberuntunganlah bagi penduduk Syam. Ini bumi Syam lah, penduduk Syam. Sahabat bertanya, kerana apa wahai Rasulullah? Baginda menjawab, kerana para malaikat membentangkan sayap-sayapnya kepada mereka, iaitu penduduk Syam. Hadis riwayat Tirmizi. Dan dalam Quran pun ada sebut tentang kelebihan bumi Syam ni, ataupun sebut bumi Syam ni secara umum, iaitu pada surah Al-Anbiya ayat 71 dan 81 dan surah As-Saba ayat 18. So itu antara bagaimana bumi Syam ni disebutkan dalam hadis dan disebutkan dalam Quran secara umum dan dalam hadis secara khusus. So itu kelebihan bumi Syam termasuklah Palestin. Sebab tu kalau pernah bersembang dengan orang yang pernah belajar di sana, di Palestin ke, di Jordan ke ataupun di Syria ke, dekat situ tanah dia memang tanah yang sangat diberkati. Memang sangat rare lah. Tanam apa-apa pun boleh jadi. Tanam apa-apa pun boleh hidup. Saya pernah pergi Mesir, saya sembang dengan ada kawasan Mesir kat bahagian atas tu memang tertakluk di bawah bahagian bumi Syam. Memang ada satu kawasan dekat Mesir tu kalau tanam campaklah benih apa-apa memang boleh hidup benih. Kalau kat Malaysia ni letak benih tak hidup apa lah. So kat sana memang macam-macam lah boleh hidup. So sebab tu bumi Syam ni dan bumi Palestin ni memang satu bumi yang kalau kita tengok rentetan sejarah, siapa yang nak menguasai dunia kena kuasai Palestin. Kena kuasai secara khusus, kuasai Baitul Maqdis. Kenapa? Okey, saya bagi contoh Masa zaman Nabi Sulaiman AS dan juga Nabi Daud. Nabi Daud ayah dia, kemudian anak dia Nabi Sulaiman. Nabi Daud AS dia telah menguasai Palestin. Dia menguasai Baitul Maqdis. Dan Nabi Daud masa tu menguasai teknologi besi. Kalau kita baca Quran, surah Al-Anbiya ke surah As-Saba tanya. So Allah secara direct Allah bagi mukjizat pada Nabi Daud AS
ada kelebihan melenturkan besi. Macam mana lenturkan besi tu tak tahulah. Mungkin melenturkan besi guna tangan macam firebender. Mungkin juga melenturkan besi guna kelebihan ada alat-alat teknikal lah macam tu. Tapi kelebihan Nabi Daud AS boleh melenturkan besi. Yang mana sebelum tu tak boleh. Tak ada kemampuan sehebat Nabi Daud. Anak Nabi Daud, Nabi Sulaiman AS, ada kelebihan, bukan setakat kelebihan lentur besi terus. Nabi Sulaiman pernah berdoa bahawa minta Allah bagikan kerajaan padanya, satu kerajaan yang tak pernah ada sebelum tu dan satu kerajaan yang takkan ada selepas tu. Iaitu kerajaan Nabi Sulaiman yang ada masa itulah. Yang mana Nabi Sulaiman AS dapat menguasai manusia, jin dan haiwan. Sekali 3 kelompok. Dan pusat pemerintahannya adalah di Baitul Maqdis. Kita kalau kita baca surah Sabah, dia jumpa dengan Balqis. Balqis tu, Balqis ni dia punya, dia dalam Quran tak sebut Balqis. So disebutkan Balqis ni berada di Yaman. Jadi dia boleh pindahkan, itu satu kisah lah, boleh pindahkan istana dia dan seumpamanya. So itu dan bila Nabi Sulaiman menguasai Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman menguasai dunia secara umum. Kemudian selepas tu, lepas Nabi Sulaiman wafat, tak lama lepas tu, beberapa ratus tahun kemudian, Eropah ataupun Rom menguasai Baitul Maqdis. Akhirnya Rom menguasai dunia. Sebab tu kita tahu Rom ni, orang Kristian secara umum dia ada 3 kota suci. Macam kita pun kita ada 3 kota suci, Mekah, Madinah, Al-Aqsa. Kristian pun ada 3 kota suci. Apa dia? Konstantinopel yang sekarang jadi Istanbul. Dan yang ketiga Al-Aqsa. Dan orang Yahudi pun ada kota suci dia, iaitu dekat Al-Aqsa tu sendirilah, dekat Baitul Maqdis. Jadi bila orang Kristian ataupun orang Rom menguasai Baitul Maqdis, akhirnya kita tahu Rom menguasai dunia. Contohnya Byzantine lah. Kerajaan Byzantine tu dia menguasai dunia lah masa tu. Dan sehinggalah zaman Nabi Muhammad SAW. Sebab tu bila baginda lahir, dan masa tu pertembungan antara 2 kuasa dunia yang besar, iaitu Rom dan Parsi. Tapi masa tu Rom lagi kuat daripada Parsi, basically. Dan sebab itulah bila keluar surah Inna fatahna laka fatham mubina, surah tu, surah Al-Fath, ayat tu menceritakan tentang kemenangan Rom. Surah Rom, surah Fath, surah Ar-Rum. So surah tu cerita tentang kemenangan Rom. Rom memang kuasai dunia masa tu, sebab dia kuasai Baitul Maqdis. Dan selepas tu bila orang Islam bangkit, jadilah sehinggalah zaman Saidina Umar Al-Khattab. Kita tahu Saidina Umar pun pergi buka Baitul Maqdis, betul tak? Saidina Umar buka Baitul Maqdis, dan selepas itu apa jadi? Orang Islam menguasai dunia. 2/3 dunia kita kuasai. 2/3 dunia. Kecuali Eropah Barat je kita tak dapat. Kita sampai dapat Eropah Timur. Eropah Timur dekat mana? Sampai dekat sekarang ni dekat Spanyol. Kalau dulu panggil Andalusia. Andalusia ni besar. Sampai Andalusia ni merangkumi Spanyol, merangkumi Portugal, dan atas sikit dekat dengan sepada Perancis. Dekat dengan Perancis tu. Atas Perancis, Netherlands, pergilah ke atas tu, Itali tu semua umat Islam tak dapat. Kalau tak dulu hampir-hampir dapat. Jadi Islam menguasai 2/3 dunia, dan masa tu kerana salah satu sebab kerana dah menguasai Baitul Maqdis. Sebab itulah apabila tahun 1908 ketika mana perang salib kedua berlaku dan tentera salib menguasai Baitul Maqdis, 100 tahun, 98 tahun kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi datang dan menguasai balik pada tahun 1198. Kuasai balik, dan masa tu Islam menguasai dunia balik lah. Memang conquer dunia semula lah. Stable balik kuasa dunia. Dan sehinggalah pada tahun hujung khilafah Turki Uthmaniyah. Masa tu British dah menguasai Palestin. Dan masa tu Turki Uthmaniyah jatuh sikit demi sedikit. Dan perang dunia pertama, British dan Alliance dia menang. So akhirnya British, basically masa tu British kuasai dunia. Dan kemudian bila British bagi tanah Baitul Maqdis tu pada Israel, pada Yahudi, apa jadi hari ini? Siapa yang kuasai dunia hari ini? Kita semua tahu. Siapa yang tentera paling hebat hari ini? Kita boleh, mungkin kita kata US, tak. Tentera paling hebat yang setakat hari ini masih sembunyikan adalah tentera Yahudi. Teknologi senjata Yahudi lah.
Diorang ada nuklear yang tak declare pun. Siapa yang ada teknologi yang paling canggih? Orang Yahudi juga. Facebook kita guna pun Facebook Yahudi juga kan. Siapa yang yang mengasaskan bank-bank dekat dunia, yang menguasai ekonomi dunia? Orang Yahudi juga. Siapa yang menguasai, banyak sektor. Siapa yang menguasai budaya, siapa yang menguasai itu, ini dan sebagainya? Orang Yahudi. Hatta US tu, kalau kita tengok orang negara US tu macam hebat, gah. US tu sendiri jadi puppet ataupun apa we call boneka Yahudi. Sehingga kan kalau kita tengok kat Kongres, kalau dekat parlimen US ni, dia orang sendiri bahas, oh sampai bila kita nak bagi dana pada Yahudi, Israel ni, sampai bila kita nak jadi kuda tunggangan Yahudi. Dia orang sebenarnya akui, tapi apa boleh buat? Dia orang memang ikut perintah Yahudi pun, perintah Israel pun. So itu basically lah, bila Yahudi menguasai Baitul Maqdis, jadilah seperti hari ni yang terjadi. Dan tapi kita kena faham, satu hari nanti umat Islam akan menguasai Baitul Maqdis. Sebab itulah salah satu simbolik kenapa Dajjal, kita tahu Dajjal, kat mana Dajjal dibunuh? Dajjal akan dibunuh betul-betul di hadapan pintu Baitul Maqdis. Ketika mana Dajjal datang, Nabi kalau kita tengok rentetan hadis akhir zaman ni, ketika itu Dajjal dan tentera-tentera Dajjal akan termasuklah tentera Dajjal ni boleh jadi orang Islam, boleh jadi orang Yahudi, boleh jadi mana-mana lah, akan lawan dengan orang-orang Islam yang masa itu dipimpin oleh Al-Imam Mahdi. Dan bila hampir sebelum berperang, Nabi Isa datang. Nabi Isa datang, dan masa itu bila Dajjal nampak Nabi Isa, dalam hadis sebut Dajjal ni cair, macam garam yang cair. Dia punya cuak ya, dan masa tu Dajjal pun dibunuh di depan Baitul Maqdis. Punya signifikan lah Baitul Maqdis ni, penting. Sebab tanda kekuasaan dunia. Sebab tu basically siapa nak kuasai dunia kena kuasai Baitul Maqdis. Itulah basic rule lah. So macam itulah. Dan itulah sedikit sejarah Palestin secara umum kalau kita tengok. Kenapa orang berebut? Dari situ korang akan nampak gambaran kenapa Palestin ni orang nak. Kenapa Yahudi nak? Padahal kalaulah disebabkan minyak, Palestin ni tak ada minyak. Minyak zaitun je lah ada. Minyak oil, minyak petrol yang mana ada? Minyak tanah ke? Itu semua ada dekat Iraq, ada dekat Libya, ada dekat, kalau nak minyak petroleum tu ada dekat Arab Saudi, ada dekat UAE, ada dekat Bahrain, dekat negara-negara bawah teluk tu lah. Negara-negara teluk tu banyak minyak. Tapi dekat Palestin ni tak ada apa. Ada minyak zaitun, ada buah oren, buah temikai. Adalah buah sayur-sayur, ikan-ikan kan. Kenapa dia nak sangat? So itulah sebab kerana bumi Palestin tu adalah bumi yang sangat diberkahi. Wallahu a'lam. So itu secara umum lah Palestin ni macam mana. So saya cerita ni kat korang, mungkin korang tak payah pening-pening pun nak ingat fakta-fakta ni, tak jangan risau. Harus sebut ni banyak gila nak hafal. Relax je. Saya cerita ni supaya korang faham kenapa Palestin ni sebegini berlaku, kenapa lah orang Yahudi ni bergila nak sangat, apa beza Israel, Yahudi, Zionis ni, supaya kita menyokong perjuangan Palestin ni tak bermusim. Tak adalah bila tahun depan je macam ya ke isu Palestin, macam tu lah, tak nak macam tu. Kita nak sokong perjuangan Palestin ni nafas panjang. Dia kena nafas panjang. Kita kena tahu kenapa kita perjuangkan, dan kita bukan perjuangkan membabi bukan, mengkhinzir betul. Sopan sikit ya. Mengkhinzir betul. Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Dekat ni penonton ada soalan ke apa? Kalau ada boleh tanya. Korang kalau nak pergi minum ke, nak pergi kedai makan ke, kedai makan tutup pukul 8. Pergi ke apa, beli. Program ni apa? Sampai syak. Sampai pukul 5 ke? Pukul 5 itu. Okay, tak ada. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. So, sekarang ni kita tahu kan, kekejaman Israel tu memang dah macam dah tersebar kat media sosial, banyak dah tersebar. Tapi walaupun dah macam tersebar kat media sosial pun, dah macam banyak orang tahu pun, kenapa macam dunia ni tetap dia diam je.
pada kekejaman orang Israel ni buat ni? Kenapa berlaku yang tu kan? Anda nak panggil apa? Antara apa? Mu'az ke Musyrif? Musyrif lah. Okay. Okay, Musyrif. Contohlah, saya bagi satu analogi lah. Okay, dekat korang lah, senang. Tak payahlah kat Musyrif, kesian terbahan ni. Kat korang lah pelajar-pelajar KPTN. Contohlah, saya ni adalah seorang billionaire. Saya ni seorang yang super kaya raya lah. So saya pun pergi jumpa korang semua, budak-budak KPTM. Okay guys, mulai hari ni semua pengajian, korang semua PTPTN ke ataupun ada dapat MARA loan ke ataupun memang Pharma scholarship ke? Tahu Pharma scholarship kan? Papa Mama scholarship. Ada MARA, ada MARA. CCA. Oh, ada SCCA. SCCA memang dapat. Dan CCA sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Let's say lah, saya datang kat korang, kat KPTM ni, saya pun kata kat korang, okay guys, so korang semua disebabkan korang semua pelajar KPTM, so saya nak bagi sponsor beasiswa pada korang semua. Setiap orang saya sponsor korang semua pengajian, tak payah sabut-sabut, tak payah fikir nak bayar loan. Bukan setakat saya sponsor pengajian je, bahkan setiap bulan saya bagi kat korang 10,000. Setiap bulan tau, korang cuma perlu fikir belajar je. Tak payah grad pun, mungkin at least kalau kena buang belajar KPTM tu pun duit dalam akaun beratus ribu lah. Setiap bulan saya akan ambil bagi, kalau korang belajar 3 tahun lah saya bagi. Lepas tu kalau korang nak pergi bercuti, boleh dapat allowance bercuti. Kalau nak pergi melancong, cuma sediakan resit je, claim. Saya boleh bagi resit. Setiap orang minimum cap 10,000 juga. Korang pergilah melancong, yang penting maksimum setahun 10,000. So, lepas tu saya bagi duit makan, saya bagi apa, korang semua cuma belajar je. Kemudian, lepas korang dah dapat selama 3 tahun ni, pada tahun ketiga korang semua ni, tiba-tiba saya datang ke Bangi, saya buat penjajahan di Bangi. Saya rampas Masjid Al-Hasanah, calawak lah pula. Saya rampas lah kan, saya buat penjajahan dekat Bangi. Saya bunuh orang dekat Bangi, saya bunuh Seksyen 8, saya bunuh Seksyen 2, saya bunuh Seksyen 4 tu, yang dekat pasar dekat Shell tu pun saya bunuh semua orang kat situ. Dah tak ada pasar malam dah kat situ. Seksyen berapa tu? Seksyen 4, 8. Seksyen 7 dah ingat, dah lupa dah. Saya bunuh budak-budak kat UKM, GMI semua saya hapuskan, KPTM je saya tinggalkan kat situ. Teras Jernang tu memang jadi padan jarak pada tu kukuh, tinggal KPTM je. Yang lain semua kosong. Apa yang korang akan buat masa tu? Adakah korang akan membantah? Saya lawan Syukri Azizan. Ataupun korang hanya, dia dah bagi aku duit 10,000 kot tiap bulan. Dah 3 tahun tu. Korang buat? Jujur lah, korang akan buat? Tengok member korang kat GMI kena sembelih dekat apa tu? Alam Nusantara. Boleh tak nama sana kan? Kawan-kawan dekat UKM semua kena torture. Member kat UKM kena torture. Apa korang akan buat? Minggu depan masuk apa? Minggu depan masuk allowance lagi 10,000. Korang nak buat apa? Logik ya, kalau kita Ana bagi contoh, saya bagi contoh macam ni pun korang dah rasa macam nak buat apa siap. Dah lah tak ada duit, dah lah tak ada kekuatan nak lawan. Kalaupun ada kekuatan lah telefon ATM ke, tapi macam nanti duit kena potong lah pula. So macam kena rampas lah pula duit, kena ni. Itulah yang berlaku dunia hari ni. Itulah yang berlaku. Sebab tu saya cakap, orang Yahudi ni boleh kata kelebihan untuk orang Yahudi bila scattered along the world. Dia ada di banyak negara. Sebab tu Zionis, kalau kita kata Zionis, adakah Zionis tu hanya ada di Israel je? Zionis ni ada kat seluruh dunia. Sebab tu saya cakap, Zionis ada 2 jenis. Satu organisasi yang membangunkan negara haram Israel. Satu lagi ideologi yang menyokong dan memperjuangkan. Berapa ramai Zionis yang ada dekat negara-negara selain Israel? Banyak sangat. Cuma dia orang tak tunjukkan diri je. Semua bersembunyi di balik topeng-topeng. Dan apa yang berlaku contohnya? Contohnya macam sekarang ni, negara Arab sendiri telah menjalankan satu kerjasama, satu perjanjian damai, satu we call like diplomatik. Padahal sebelum ni semua negara-negara Islam
secara sepakat memutuskan dan tak nak ada apa-apa hubungan diplomatik dengan Israel. Hari ini apa yang berlaku? Sebaliknya. UAE dah ada hubungan diplomatik dengan Israel. Bahrain dah ada hubungan diplomatik dengan Israel. Secara umumnya di dunia ni, dekat dunia ni ada berapa ratus negara. Basically ada 300 lebih lah negara. Plus minus lah, saya tak ingat secara exact. Tapi ada 300 lebih negara. 200 ke 300 lebih negara. Semua negara ni, untuk pengetahuan korang, hanya ada 36 negara saja, 36 ke 38. 36 negara saja yang tak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Yang lain semua ada. Yang tak ada ni Malaysia, Indonesia, Brunei, adalah dengan beberapa negara lain. Negara yang we call like negara miskin lah. Negara membangun ataupun negara miskin. Macam Malaysia negara membangun. So itu yang berlaku lah. Jadi korang boleh bayang lah kenapa hari ni PBB tak boleh buat apa-apa. Berzidang sekadar macam kita cadangkan two state solution je. Solusi dua negara. Itu je dia boleh cadangkan. Dia umpama macam two state solution. Tahu kan two state solution ni? Two state solution ni kita mengiktiraf negara haram Israel, dalam masa sama kita mengiktiraf Palestin, so korang tak payah perang-perang. Nah, ambil lah. Ni negara kau, ini negara kau. Kita secara orang Islam sepatutnya tak setuju dengan two state solution. Sebab apa? Sebab dia umpama macam ni lah, perompak dah datang rumah korang, dah rembat rumah korang, dah rampas. Contoh rumah korang 2 tingkat. Rompak, dia dah ambil tingkat bawah, korang duduk tingkat atas, dia dah rompak, dah tengok TV, dah masak-masak, dah goreng telur, dah ayam masak kicap kat dapur. Dia dah kat depan tu dah buat bela anak, dah apa macam bela kucing, dah apa semua kat depan tu. Tiba-tiba korang nak turun bawah, dia marah. Jangan turun bawah, kau tak ada bantai korang. Korang kena duduk tingkat atas. Tiba-tiba datang jiran-jiran tetangga datang, okeylah macam ni lah. Okeylah korang perompak, tak apalah, duduklah kat tingkat bawah. Ni rumah korang. Korang tuan rumah duduklah tingkat atas. Ini rumah korang. Korang setuju tak? Dah lah tiba-tiba kena rompak, lepas tu kita kena duduk atas. Untunglah tingkat atas, kalau duduk kat tandas je. So ruang tamu bawah dia punya, dalam keadaan kita yang kena bayar sewa. So what do you think? So adakah kita setuju dengan two state solution? Solusi dua negara? Kita takkan setuju. Kita satu pencerobohan lah. Tapi sayangnya bibit-bibit normalisasi ke atas Zionis semakin hari semakin kuat. Tadi kita kata 36 negara, 36 ke 38, lebih kurang lah. Negara ni dia tak buat sebarang perjanjian diplomatik, hubungan diplomatik dengan Israel setakat ni. Tapi adakah Israel akan lepas tangan? Tak. Dia cuba bina normalisasi. Sebab untuk dia macam ni lah. Untuk orang sokong kita, orang ikut cakap kita, dia takkan boleh buat tiba-tiba, betul tak? Dia sama lah macam kes berzina lah, kita ambil contoh yang lebih klasik lah. Berzina ni dia takkan tiba-tiba berzina. Contoh kalau korang perempuan jalan dekat Bangi kan, PKNS kan, jalan-jalan kat PKNS tu, tiba-tiba ada budak lelaki datang kat korang. Hai awak cantik lah, jom kita berzina. Dia takkan macam tu, dia takkan boleh berzina macam boleh syak macam ni. Dia takkan terjadi lah macam tu. Dia ada step by step dia. Tu yang ada 7 jalan zina tu lah, dia ada senyum-senyum, dia ada pandang-pandang, Pak Isam tu, dia ada senyum, dia ada tengok, dia ada mesej-mesej, dia ada sembang, lepas tu barulah berkapal, lepas tu barulah berjalan, dating, lepas tu baru pegang tangan, mula pegang jari. Tak kuat jari je, kalau terbakar pun jari je. Tu pegang tangan, lepas tu barulah setahun, 2 tahun akhirnya dapatlah berzina. Itu berzina, apatah lagi untuk mengiktiraf negara haram Israel. Takkanlah tiba-tiba je. Dia ada step-step dia. Antara step dia adalah menormalisasikan hubungan. Contohnya macam ada negara Islam yang cakap tak apalah, kita sokonglah two state solution. Itu satu normalisasi. Ataupun buat hubungan dagang, ataupun buat perjumpaan, ataupun buat macam hubungan erat apa benda kan. Itu semua satu langkah normalisasi ke atas menormalkan hubungan negara haram Israel dengan Malaysia. Sampai akhirnya kita merasakan macam Zionis ni tak ada apa-apa dah. Okey je. Macam orang Singapura, pakcik saya kerja dekat Singapura. Orang Melayu dekat Singapura, dia sokong Zionis. Sampai tahap macam tu. Dia sokong Zionis. Dia kata,
Apa salahnya? Dah dia kena serang, dia pertahankan lah. Tel Aviv kena tembak. Kalau rumah korang kena tembak, korang nak diam je ke? Nampak? Dia main skeptik macam tu. Itulah yang berlaku, itulah normalisasi. So, dia normalkan benda tu. Dia normalkan hubungan diplomatik dan itulah yang berlaku lah. So, dia akhirnya menjawab persoalan kenapa negara PBB tak buat apa-apa. Memang tak boleh buat apa-apa pun. Dah kena ikat, semua kena ikat tangan. Kena ikat dengan duit, kena ikat dengan hubungan, kena ikat dengan budi, kena ikat dengan macam-macam. Itulah, Allah. Terima kasih Ustaz. Kat sini ada soalan. Ada soalan. Okay. Dia tanya baru-baru ni kan kita tahu yang ada pasal perdebatan Caprice tu dengan orang Israel. Lepas tu ada orang kata benda tu buang masa dengan sia-sia. Lepas tu ada yang kata pendedahan ni bagus sebab boleh buka mata orang betapa tunggang terbaliknya statement Israel ni. Jadi apa komen Ustaz mengenai perkara tersebut ni? Perkara lain. Bagus lah. Setiap orang, okey kita dah faham. Setiap orang dia ada kemampuan yang berbeza. Dia ada kemampuan yang berbeza. Dia tak semua orang boleh buat macam sama. Ada orang mungkin boleh bagi ceramah macam saya. Saya boleh okeylah ceramah. Ada orang mungkin macam Mushrif, dia boleh buat program kesedaran Palestin. Dia buat program dia. Dia mungkin tak tahu apa-apa pun. Tapi dia buat program dia. Ada orang mungkin macam contoh Eddie. Mungkin dia tahu, dia boleh tulis nota je. Sorry aku petik, nampak nama depan skrin nasib lah. Eddie dia boleh tulis nota je. Tulis nota kan, kat blog, buat status. Itu je dia mampu. Buatlah. Ada orang macam Luqman mungkin boleh buat macam cerita kat kawan-kawan sebelah kan. Dia cakap, kau tahu aku dengar Palestin ni. Dia boleh simplify benda tu. Kau tahu negara haram Zionis ni memang haram jadah tu lah. Teruk lah. Kita kena sokong perjuangan Palestin. Itu je dia boleh cakap. So, boleh sampai situ. So, ada orang contoh macam Farah, contoh kan. Mungkin boleh tulis buku. So, tulislah buku. Ada orang mungkin macam siapa? Wan Nur Amani ni kan. Mungkin dia boleh apa we call like bersembang dengan makcik-makcik pasal isu Palestin. Boleh buat macam tu. Ada orang mungkin macam Mariam, dia boleh infak duit banyak tu kan. Duit memang tiap bulan tu memang asyik bersepah tepi jalan, banyak sangat duit. Boleh infak lah. Ada orang mungkin boleh macam-macam. Ada orang boleh buat ada kelebihan sendiri dan boleh infakkan ataupun boleh buat sesuatu. So teruskan. Sama juga macam ada orang macam Caprice, dia berani untuk berdebat. Ada kabel. Kita mungkin tak ada kabel pun dengan orang Israel. Memang basically tak ada lah. Kalau saya tak ada. So kalau contoh kita nak buat macam contoh Mushrif kan, nak buat program debat. Siapa nak contact siapa? Orang Israel siapa nak contact? Kita pun tak ada. Macam siapa lah. Nak takkanlah nak PM, nak DM dia orang pun kita tak balas kan. Dia balas respon Caprice tu satu benda bagus lah. So same goes lah, setiap orang ada capability masing-masing, setiap orang ada kelebihan masing-masing. So kita boleh meraihkan setiap orang as long as dia menyokong perjuangan ni dan faham hakikat bahawa isu perjuangan Palestin ni bukanlah sekadar semata-mata isu kemanusiaan. Kalau non-Muslim, okey, nak kata isu Palestin ni isu kemanusiaan, it's okay. Tapi kalau orang Islam, kita sebagai orang Islam, kita kena faham isu Palestin ni bukan setakat isu kemanusiaan. Dia juga isu agama. Dia dah memang melibatkan isu agama. Dia melibatkan isu akidah. Hingga kan Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang daripada kamu sehinggalah kamu mencintai saudara kamu lebih daripada kamu cinta diri sendiri. So kita ambil ataupun ataupun dalam hadis lain sebut barang siapa yang tidak mengambil kisah, mengambil berat urusan kaum muslimin, mereka bukan di kalangan orang muslimin. So nampak betapa beratnya kalau kita tak ambil pot isu Palestin ataupun secara khusus lah ataupun negara-negara Islam secara umumnya. Dia sebab dia dah melibatkan isu agama sekali lah. Jadi macam tu lah. So kalau balik pada soalan tadi, baguslah pada jawapan saya, baguslah. Allah. Oh, ada soalan kedua. Soalan kedua. Apa beza Fatah dan Hamas yang
Pernah dengar. Hamas dia menjaga kebajikan rakyat, manakala Fatah sebaliknya. Betul. Ini macam ni lah. Sorry kalau masuk politik sikit boleh korang dengar je lah. Fatah Hamas ni kalau kat Malaysia ni macam PAS dengan UMNO. Fatah ni UMNO, Hamas ni PAS. Itu je. Dia lebih kurang lah. Dia tak sama pun. Tapi lebih kurang lah, sipi-sipi sikit lah untuk faham. Dia dua-dua menjaga, ada kepentingan untuk menjaga rakyat Palestin, memperjuangkan rakyat Palestin. Tapi masing-masing pendekatan yang berbeza. Contoh macam dulu Yasir Arafat. Yasir Arafat ni orang yang terawal lah dalam Fatah. Yasir Arafat ni dalam Fatah dia memperjuangkan isu Palestin ni, walaupun dia punya idea adalah two-state solution. Dia two-state solution. Dia ni orang sekular sikit. So not secular, dia nationalism. Nationalist. Dia two-state solution, dia kata macam tak payahlah gaduh-gaduh, aman je lah. Tapi dalam masa yang sama, Yasir Arafat juga bukan pernah dan sampai sekarang, dia ada brigade askar dia yang bersama dengan Hamas hari itu lawan pertahankan Gaza. Dia ada juga, dia fight juga dengan Israel. Dia lawan, dia bukan setakat lawan mulut, lawan perang. Ada tentera yang terkorban, ada saudara mara dia yang terkorban. Ini kalau kita gebang mulut je lah. Pompa je. Dia orang nak main senjata, mati dah. Anak saudara, anak bini semua mati depan mata. So itu Fatah. Begitu juga dengan Hamas. Hamas pun sama. Hamas ni maksudnya Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah. Gerakan penentangan. Dia bukan resistant. Resistant tu sebenarnya, dia Muqawamah tu maksudnya resistant. Tapi saya sebenarnya ada istilah yang, saya tak ada istilah yang lebih tepat berbanding resistant ataupun penentangan. Dia ada satu istilah yang, sebab Muqawamah ni dia macam bukan setakat menentang tau. Bahkan dia membangunkan. Faham? Dia menentang dan membangunkan. Tapi kalau literally translation dia macam resistant je, melawan. Tapi tak apalah, layan je lah. So Hamas, dia memang dari dulu tak menolak Israel. Dia, antara pengasas Hamas adalah Syahid Syekh Ahmad Yassin. So dia orang yang memang lawan Israel, lawan Zionis ni dengan kekerasan. Memang no two-state solution. Dia memang tolak two-state solution. Memang tak setuju dan memang akan lawan at all cost. So itu Hamas. Jadi kalau nak kata Hamas, Fatah tak jaga kebajikan, Hamas jaga kebajikan, tak betul ke? Hamas pun jaga kebajikan rakyat Palestin tak? Begitu juga, Fatah pun jaga kebajikan rakyat Palestin, begitu juga dengan Hamas. So kita sebagai nasihat saya, kita sebagai orang Malaysia yang jauh beribu-ribu kilometer, yang mungkin tak tahu apa-apa sangat. So bila kita terbaca orang memburukkan salah satu pihak, memburukkan Hamas ke ataupun memburukkan Fatah ke, kita ambil pendirian untuk tawakuf. Apa maksud tawakuf? Tawakuf ni diam diri. Dengar okey, macam tadilah macam Israeliat. Israeliat pun tawakuf juga. Dengar okey, percaya tu letak nombor dua. Sama juga macam bila orang burukkan salah satu pihak, dengar okey, percaya tu letak nombor dua. Sebab diorang telah menjalankan tanggungjawab diorang dan diorang telah berhadapan lebih dahsyat daripada apa yang kita berhadapan. So kita sekadar, kita tak payah keruhkan suasana, kita cuma cukup sekadar sampaikan kepada orang ramai, Palestin perlu dibela. Palestin ni isu agama, perlu dibela dan perlu diperjuangkan. Siapa kat sana, Hamas ke, Fatah ke, kita put aside. Cuma kalau saya tanya saya lah, personally kalau tanya saya akan cenderung kepada, saya akan pro Hamas lah. Tapi kita put aside lah benda ni. Kita tak payah gaduh-gaduh, tak payah pening-pening. Sebab saya sendiri pernah deal, saya dulu masa dekat Sukarelawan Aman Palestin dulu, saya pernah buat program himpunan HSU, Himpunan Solidariti Ummah dekat Nilai. Program tu alhamdulillah level international, kita jemput wakil Hamas, Khalil Mish'al. Tapi Khalil Mish'al tak dapat datang, dia hantar wakil dia Dr. Usama Hamdani. Dr. Usama Hamdani ni antara biro komunikasi. Dia biro, kalau Khalil Mish'al biro politik Hamas, Dr. Usama Hamdani ni antara biro komunikasi lah, perwakilan untuk Hamas. So datang, kita bawa jumpa meeting, dalam satu meeting dekat Aman Palestin, dekat Pejabat HQ Aman Palestin. So saya of course lah tak boleh cakap Arab lah, saya boleh faham sikit-sikit boleh lah. Untuk cakap tu memang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu je lah boleh cakap. So saya dengar lah perbualan, dengar perbincangan. Dan
bila ada orang tanya, ada kawan saya tanya tentang Fatah. Tahu apa jawab dia tu sama? Memang nice. Jawab dia kata, mereka adalah saudara kami dan kami bersama-sama mempertahankan tanah Palestin. Habis. Fakat. Habis itu. Tak payah nak serabut-serabut fikir, oh Fatah ni. Kan kalau kat Malaysia ni serabut sikit kan. Dia ni, orang politik ni, apa tu tak dia ni, ya Allah. Macam lah. Sempang pasal seorang individu boleh masuk 4 jam. So boleh buat seminar. Jadi kalau kat sana dia simple lah sebab masing-masing dah memperjuangkan dan sebagainya. So kita sebagai orang luar just baca je, kita mungkin boleh baca tapi tak perlulah untuk bagi tahu pada orang ni ni macam ni tak ya. Kita yang penting kita ajak orang untuk sokong dan menyumbang kepada isu Palestin. Allah. Terima kasih Ustaz. Boleh. So apa soalannya? Sorry. Apa soalannya? Dia macam ni lah. Dia macam saya sebut sebelum ni lah. Dia satu pemimpin diorang pun dah memang pro-Israel lah, pro-Zionis. So pemimpin negara pun dah memang macam tu lah. Siapa tu nama? Modi tu memang, Modi tu sendiri pun teroris. Nak kata macam mana? Perdana Menteri diorang teroris. Bunuh orang Islam, orang Muslim India, orang Muslim dekat sana. So tak ada masalah pun kat sana. Tak kisah pun orang Islam dibunuh kat sana. So apatah lagi setakat orang Palestin. Itu satu hal lah. Kemudian yang kedua, kerana media bias. Kerana biasnya media lah. Jadi diorang, kalau kat Malaysia ni alhamdulillah kita punya media kita semua pro Palestin. Kita tak pelik serta tak hairan kalau satu hari nanti, mungkin 10 tahun lagi ke 20 tahun lagi ke, na'udzubillah lah mau dijauhkan, media dekat Malaysia ni semua pro-Zionis. Tak mustahil pun. Contohnya macam mungkin apa nama dia? Mungkin Sinar Harian Metro, Cosmo, Utusan Malaysia, ataupun kalau dekat famous kat FB contohnya Siakap Keli, apa lagi nama dia? Pen merah, pen biru, jadah apa tu semua kan. Tak mustahil satu hari nanti diorang akan pro-Zionis. Tak mustahil pun. Tapi apa yang berlaku kat sana memang media majoriti pro-Zionis lah. Dan media ni kita kena faham, media ni membentuk cara fikir massa, cara fikir orang ramai. Saya ambil subjek media dan komunikasi Islam. Macam mana Islam ni perlu disebarkan melalui komunikasi ataupun media massa. Jadi kalau kita bila saya study, saya baca beberapa jurnal lah tentang media ni. Media ni memang ada satu kuasa yang sangat dahsyat untuk membentuk satu paradigma yang menyatakan bahawa sesuatu isu ni sekian-sekian. Yang ni sekian-sekian. Contohlah. Macam mana media dulu, kita ambil kat Malaysia ni. Macam mana media ni portray subjek-subjek dekat Malaysia ni subjek untuk budak-budak pandai. Ini subjek untuk budak-budak tak pandai. Contoh macam kat sekolah dulu, kelas nombor 1, kelas apa? Sains tulen. Budak sains tulen ni semua pandai-pandai. Kelas kedua biasanya kelas account ataupun kelas lukisan kejuruteraan. Ini budak pandai, kurang pandai sikit. Tu bawa-bawa sampai lah kelas-kelas sekali, kelas tak pandai. Kelas pandai ni bisa apa? Kelas apa? Sama ada perdagangan ke, sains pertanian ke, MPV ke. Padahal semua subjek sama je. Semua subjek penting. Kalau MPV tak ada, kita tak belajar MPV. Tahu MPV kan? Kalau kita tak belajar vocational ni, subjek vocational ke sebagainya, kita tak belajar pasal betulkan kereta dan sebagainya. So kalau kita ada doktor engineer, siapa nak betulkan kereta kita? Doktor.
Doktor pun sibuk nak buat operation lah, engineer pun sibuk nak buat rumah lah. So bengkel-bengkel abang-abang foreman lah yang uruskan, yang tolong betulkan motor, betulkan kereta. Tapi orang media portray bahawa certain subjek ni budak-budak pandai. Subjek-subjek ni budak-budak biasa. Kalau macam saya dulu, saya masuk matrikulasi. Dekat matrik ni dia ada dua aliran. Masa batch saya dulu lah. Dia ada aliran sains, dia ada aliran account. Dia jadi macam kasta. Sains ni budak kasta kelas pertama, account ni kasta kelas kedua. Kesian pun ada macam, walaupun secara sistemnya tak ada lah, tapi secara mentaliti budak-budak, dia macam, oh kau budak apa? Kau ambil apa kat matrik? Ambil sains hayat ataupun sains fizik. Pandai lah. Kau ambil apa? Account. Nampak beza? Itu kesan media bias. Media portray, dia nak, subjek ni pandai. Subjek ni tak pandai. Contoh, ataupun media bias kat Malaysia. Ustaz-ustaz. Yang ustaz-ustaz tak boleh kaya-kaya. Ustaz yang naik velfire, ini mesti ada ambil rasuah. Ini mesti ni buat rumah anak yatim, lepas tu rembat duit anak yatim. Ini macam contoh Ustaz Abi Liu ada sekali sebelum ni lah, Ustaz Abi Liu tunjuk dia ada dia punya orang media ada terpost lah kot gambar velfire something. Orang tu kata, apa ni Ustaz Abi Liu, sepatutnya kena zuhud, tak boleh ada kereta macam ni. Nampak? Kesan apa? Kesan media bias. Kalau tahun 90-an dulu, punya dahsyat media bias terhadap ustaz-ustaz ni, sampai tahap ustaz-ustaz ni tak boleh ada kereta langsung. Ustaz-ustaz kalau mengajar ngaji, ustaz mengajar ngaji kena ikhlas. Mana boleh minta duit? Kena ikhlas ustaz. Apa minta bayaran mengajar? Mengajar alif bata je pun, takkanlah nak minta duit ustaz. Ingatlah Allah ustaz, takutlah dengan Allah. Tiba ustaz kena ceramah. Dan itu yang berlaku sekarang. Cuma sekarang tak teruk lah macam dulu. Kalau dulu teruk, sangat teruk. Itu kesan apa? Media bias. Macam mana media ni portray orang, dia nak sekian-sekian ni jadi macam ni. Contohlah, pakai kopiah. Pakai kopiah kita bayangkan ustaz. Padahal tak sebenarnya ustaz itu sunnah. Salah kan? So, ya, azan. So macam itulah. Wallahu a'lam. Ustaz. Ya. Saya ada soalan. Dia mengenai keadaan situasi sekarang lah. Mana kita tahu sekarang ni sejak bermulanya pembantaian rakyat Palestin kepada pembantaian rakyat Palestin oleh Bani Israel ni, kita sekarang di Malaysia kita terdapat satu isu yang agak hangat juga yang diperkatakan dalam sosial media seperti Instagram, Facebook dan juga WhatsApp, di mana dalam isu itu dia katakan bahawa McDonald dan juga Starbucks merupakan dua syarikat terbesar yang menyalurkan bantuan kepada orang-orang Israel ini. Seperti kita tahu, seperti yang saya baca lah hari itu dekat Facebook, dia katakan bahawa McD yang mengenai BTS ni tu merupakan satu agenda yang telah dibuat oleh orang-orang US ini supaya mendapatkan dana yang banyak untuk disalurkan kepada orang-orang Israel ni. Jadi saya nak minta pandangan Ustaz mengenai isu ni. Boleh tak? Tunggu azan habis Tengah azan di sini. Ya. Okey, boleh.
Okay. Apa tadi soalan? Ya Allah, lupa pula. Tentang apa? Weeks. Jadi soalan dia, kan sekarang ni yang mengenai apa isu situasi sekarang ni kan yang berlaku kat Malaysia, di mana seperti kita tahu apa terdapat dua syarikat yang ada hubungan dengan Israel ni, di mana syarikat itu merupakan syarikat yang menyalurkan dana kepada orang Israel lah, di mana syarikat itu adalah syarikat Starbucks dan juga syarikat McDonald. Seperti dia kita tahu sebenarnya Starbucks dan juga McD ni adalah dua buah syarikat yang boleh dikatakan kait dengan orang-orang USA ni. Jadi adakah benar sebenarnya dana McD dan juga Starbucks ini merupakan dua buah syarikat yang menyalurkan bantuan kepada Israel, dan juga adakah McDonald yang telah mengeluarkan BTS meal baru-baru ini sebenarnya adalah satu agenda Yahudi yang cuba untuk menyalurkan bantuan kepada Israel? BTS meal. Saya tadi fikir BTS. Kenapa BTS? Apa kaitan BTS? Apa kaitan Korea? Oh, okey, baru tahu. Okey, iyalah saya sorry tak update pasal McDonald ni. Lama tak makan. Okey, alright. Dia macam ni lah. Mana-mana isu McDonald ke Starbucks kan. McDonald dengan Starbucks lah paling famous kan. Baru-baru ni saya baca laporan daripada BDS, boycott dia ada satu NGO nama dia BDS. BDS ni dia bukan BTS tau, BDS, Boycott Development benda lah something. Yang mana badan ni dia mencari ataupun mengenal pasti mana syarikat-syarikat yang menjadi penyumbang utama kepada gerakan Zionis atau Israel lah secara umum, Zionis secara khusus. So bila dia study antara McDonald dan Starbucks, dua-dua ni kalau dulu je, tahun 2000 dulu je, sekarang ni dah tak ada. Setakat ni lah on paper tak ada lah. On paper tak ada. Saya bukan suruh kata jual lah apa ni, jual lah Starbucks lah, alhamdulillah halal lah. Tak adalah dulu. Tapi point dia adalah kalau daripada ada kawan saya seorang yang mahir dalam bidang saham, dia pun study tentang saham McDonald dan juga saham Starbucks. Memang pemegang saham utama McDonald dan Starbucks dah bukan orang Yahudi dah. Kalau dulu mungkin tahun 2000 something tu yes. Tapi sekarang dah tak. Dan hatta Starbucks, contoh Starbucks dekat Israel pun telah ditutup. Memang tak ada, basically kat Israel tak ada Starbucks lah setakat yang saya tahu. McDonald mungkin ada kot. Cuma itu satulah. Dan kemudian begitu juga dengan mana-mana company. Ada serta-serta company yang dikatakan berkaitan dengan Israel. Sebab tu kita kalau bila dengar satu company dikaitkan dengan Israel, kita ambil pendirian untuk hold dulu. Jangan terus serta-merta lah, melainkan ada nyatakan bukti-bukti yang kukuh lah. Bukti-bukti memang dah direct tunjuk apa sebagainya, baru okey. Tapi setakat cerita-cerita cakap-cakap tu hold. So cuma sekarang kalau saya refer kepada BDS tu, sekejap saya tak puas hati lah, saya nak tengok BDS tu refer kepada apa? Boycott tak jumpa pula. Nantilah kalau saya jumpa nanti saya share. Okay, so BDS ni kalau BDS suggestkan untuk boycott antaranya Dell, komputer Dell. Jenama Dell tu, so memang directly bagi kepada Israel lah. Tu Dell. Dan ada satu lagi Puma kot, saya tak ingat. Puma ke mana. So itu antara jenama yang memang directly sumbangan dia memang obvious gila kepada sangat obvious kepada Israel lah. So ala kulihal, sebab tu kita kalau dalam apa-apa perkara, dalam apa-apa isu, kita termasuklah isu boycott ni, kita sebolehnya untuk double check dulu, semak sebelum kongsi untuk make sure bahawa yang kita boycott tu boycott yang
boycott yang legit lah. Okay, saya tengok BDS ni boycott divestment sensation Malaysia, BDS. So dia adalah badan yang mengkaji pada produk-produk yang bagi sumbangan secara direct pada Zionis Israel. So sama dalam kes McD dan Starbucks ni, secara umumnya yang setakat saya tahu dia dah tak ada sumbangan lagi lah pada Israel dan Yahudi. Dan apatah lagi kalau produk yang dikeluarkan tu produk yang BTS kan. So adakah itu juga agenda Yahudi? Wallahualam. Tak tahulah pula. Mungkin boleh tanyalah CEO McD kot. Ini agenda Yahudi ke bang? Allahualam. Okay, baik. InsyaAllah soalan terakhir pada petang ni kot daripada saya. So kita sebagai umat Islam yang jauh daripada Palestin kan, bagi Ustaz apa yang kita boleh lakukan lah untuk menyokong perjuangan Palestin ni? Apa yang kita buat? Sebenarnya ada banyak benda kita buat. Tapi macam saya sebut lah, setiap orang ada kemampuan dan tak semua orang boleh buat semua benda. So antara cadangan saya lah, yang pertama sekali kena buat adalah doa. Biasanya selalu orang kata doa ni, okey, yang terakhir sekali doa. Selalu orang letak doa ni terakhir. Doa ni nombor satu. Doa ni kena banyakkan doa lah. Dan doa ni tak semestinya doa bahasa Melayu, tak semestinya doa bahasa Arab. Doa bahasa Melayu pun doa je lah, yang kita tahu. Kalau hafal kunut nazilah, baca. Kalau tak hafal, tak ada masalah. Baca apa yang kita tahu, yang penting doa. Doa sungguh-sungguh. Bangun tahajud malam, doa. Ini janganlah si doa jodoh, ya Allah jodohkanlah aku dengan dia, ya Allah. Kalau dia bukan jodohku, jodohkan juga. Kalau dia jodoh orang lain, jadikan aku orang lain tu, ya Allah. Doa lain pula lah. Doa Palestin dan sebagainya. So yang penting doa. Itu yang pertama lah. Dan yang kedua adalah kita kena sumbangkan duit yang kita ada. Infakkan duit yang kita ada kepada Palestin. Mana melalui badan-badan yang berdaftar dan yang sumbangkan lah. So kita ada banyak, so korang boleh pilih lah mana yang korang nak. Yang penting dia sampai kat Palestin. Kemudian yang ketiga, tuntut ilmu. Isu Palestin ni sepatutnya isu yang sepatutnya kita kena menuntut ilmu lah. Kita kena start, dia bukan isu yang sepatutnya membuatkan kita semangat untuk tuntut ilmu. Inilah masanya untuk kita belajar sirah Nabi sampai habis. Bacalah sirah Nabi. Sebab untuk sokong perjuangan Palestin ni, kita kena baca sirah Nabi dulu. Kenapa Nabi betul-betul ke? Kenapa Nabi? Kita kena faham lah. Kalau tak, nanti kita sokong perjuangan Palestin ni, sokong sekejap. Baca sirah. Buku sirah, kalau nak tanya saya, buku sirah apa nak baca ni, ada beberapa cadangan lah kalau saya nak suruh baca. Kalau dah baca, alhamdulillah. Kalau belum baca, kena baca lah. Kalau dah baca, bacalah sekali. Antaranya yang pertama boleh cari sirah Rahib Al-Maktum, karya Safiur Rahman Al-Mubarak. Contohnya macam, kalau saya boleh bagi contoh, contohnya macam, ini bukan promo buku kan. Contohnya macam sirah ni kan. So ini Safiur Rahman, ini sirah Rasulullah, boleh start baca. Ini ada memang 700 muka surat. 700 muka surat. So start kena baca. Ini isu Palestin ni kena rajinkan diri selain daripada baca assignment, baca modul, baca apa segala macam, bacalah sirah Nabi. Tebal lah, memang tebal. Tapi serius. Ataupun yang kedua kalau dah habis, baca sirah ni kena banyak jenis sirah kena baca. Supaya kita nampak angle yang berbeza. Sebab sirah sama je, Nabi tu tak. Nabi Muhammad tak ada baca satu buku Nabi Muhammad, satu buku lain sirah Nabi lain pula. Sama je. Cuma penulis menyampaikan angle yang berbeza. Macam buku accounting, ada banyak jenis buku accounting, tapi penulis lain-lain, angle pun lain-lain lah. Ataupun, dan yang kedua, lepas habis tu baca ni, cari, kalau boleh cari Dr. Mustafa Sibai, sirah Rasulullah ke. So yang ni dia ringkas, ni pendek lah kan. So ada 300 je surat. 205 je surat. So sehari boleh habis sepatutnya. Yang ketiga, ataupun boleh baca Dr. Muhammad Solabi. Ini dia ada tiga jilid. So sekali hadap
satu jilid ni dalam 500 surat. So 1500 surat lah. Bacalah 1500. Dan yang terakhir ataupun boleh baca yang ringkas, Fiqh Sirah karya Dr. Ramadan Al-Buti. So ni pun ringkas lah. Inilah masa untuk korang baca sirah. Baca sirah, belajar, hadam satu-satu. Kalau dah habis ni boleh baca sirah, buku sirah yang lain dan sebagainya. Supaya kita faham isu Palestin ni bukan sekadar isu bermusim. So dan kemudian boleh baca buku-buku yang berkaitan dengan Palestin lah. Banyaklah kedai-kedai buku pasal Palestin. So tu macam tu lah. Tu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tadi yang pertama tadi doa, kedua sumbangkan duit kita, ketiga tuntut ilmu, yang keempat buat advokasi. Advokasi ni apa benda? Advokasi ni adalah kita sebarkan pengetahuan lah. Buat program-program, macam ni lah korang buat ni bagus lah, Alhamdulillah. Buat program-program, buat ceramah kesedaran ke apa sebagainya. Buat kita sampaikan kesedaran lah pada masyarakat betapa pentingnya isu Palestin. Ikut kemampuan masing-masing. Dan yang kelima, ataupun boleh juga buat status ke, buat blog ke, buat story ke, sekarang ni TikTok ke, buat TikTok, video TikTok ke, buatlah apa yang korang boleh buat. Dan yang kelima adalah kita terlibat dengan sebagai sukarelawan. Libatlah sebagai sukarelawan mana-mana NGO yang berkhidmat ataupun yang buat sumbangan kepada Palestin. So terlibatlah dengan secara langsung ataupun tidak langsung. So sekurang-kurangnya kita satu terisilah masa, kedua kita adalah sumbangan kita untuk rakyat Palestin di sana. So itu antara lima langkah lah, 5 cara yang kita boleh buat secara praktikal lah. Tak adalah gebang sangat. Saya bagi tahu banyak-banyak takut boleh buat lah semua. So kita buat yang praktikal, very praktikal. So macam itulah. Dan kalau itulah tak payah banyak. Wallahu alam. Ada satu soalan lagi lah. Maaf. Soalan last saya. Apa tujuan Israel cari harta dekat City of David? Wallahu alam. Tak tahulah. Cuba tanya Israel. Saya pun tak tahu. Serius tak tahu. Saya kalau tak tahu saya cakap tak tahu. Tapi kalau nak kata dia cari harta, banyak lah harta dia. Bank dunia pun dia pegang. Nak duit apa lagi? Tamak tu. Okay, marah pula. Okay. Terus. Okay, terima kasih kepada Ustaz Mat Syukri. InsyaAllah kita dah sampai pada penghujung program. Terus sebelum kita habis, penonton ada sebarang soalan ke sebelum kita habis pada program petang ini? Kalau ada soalan, kalau mungkin soalan minggu depan ke, biasa soalan ni akan timbul dah malam, dah nak tidur susah nak tidur, teringat biasa pula aku tak tanya petang lagi. Aku nak tanya benda ni atau pagi. Kalau ada soalan ke apa boleh PM IG saya lah, direct IG saya dekat Syukri_Azizan lah. So kalau tak ingat nak tanya sekarang, boleh tanya dekat IG, DM insyaAllah saya balas minggu kemudian. Kalau ingat lah. Sebab banyaknya tak terbalas. Tapi saya cuba balas lah juga. Acah-acah Insta famous. Okay. Next. Ada soalan? Kalau tak ada kan mungkin last mungkin boleh minta Ustaz macam bagi nasihat terakhir ke. Okay, next lah. Macam tu lah. Nasihat terakhir ni wasiat terakhir. Tak nak mati lagi lah. Banyak kerja je buat. Okay. Ada beberapa lah nasihat untuk diri saya lah khususnya. Dan kepada umumnya untuk kita semua lah. Yang pertama sekali adalah perbaikilah diri. Perbaiki diri daripada masa ke semasa. Kita kadang-kadang kita tak sedar lah. Kadang-kadang kita hanyut, kadang-kadang kita lalai. Kalau kita sedar pun kadang-kadang kita susah nak ubah. So kita perbaiki diri. Sebab apa saya sebut je ni? Macam apa kaitan dengan isu Palestin ni hari ni kan? Dia kaitan dia paling besar adalah isu Palestin ni adalah antara bukti tanda-tanda akhir zaman lah. Walaupun akhir zaman kiamat ni sebenarnya Rasulullah lahir itu pun adalah tanda kiamat. Nabi pun sebut. Antara tanda kiamat terawal, nombor 1 punya tanda kiamat adalah kelahiran Nabi. Kelahiran Nabi Muhammad SAW tu adalah
tanda kiamat, kiamat kecil. Tanda kiamat kecil atau kiamat besar? Kiamat kecil. Tanda kiamat kecil yang pertama. So poinnya adalah kiamat ni makin lama makin dekat. Kita pun itulah. So nasihat saya adalah perbaiki diri. Saya selalu berdoa bahawa saya tak hidup zaman Dajjal lah. Saya selalu dengar, ya Allah janganlah aku hidup zaman Dajjal lah. Cuak. Sebab Dajjal ni dia punya dahsyat dia, fitnah dia tu. Hari ni kita mungkin baca kan, kalau korang tengok kat IG ke, tengok follow geng-geng pro konspirasi, pro flat earther, anti vaksin ke mana-mana lah kan. Kalau korang tengok dia punya tu macam semangat gila nak lawan Dajjal, Freemason, Illuminati dan segala badan konspirasi yang ada ni. Tapi dalam masa yang sama buat maksiat, solat meninggal, baca Quran apa tak lagi. Surah Kahfi pun padahal itu surah hafal, tak hafal juga. Kita semangat untuk benda macam tu, tapi semangat yang tak ada tujuan. Bahaya sebenarnya. Sangat bahaya. Takut, sebab apa tak ada tujuan ni bahaya. Takut kalau Dajjal muncul zaman kita pun sokong Dajjal atas alasan, aku sokong ni sebab ada dalil-dalil. Sebab orang yang sokong Dajjal ni, jangan lupa tau, ada hadis sebut, di kalangan ulama' pun ada yang sokong Dajjal. Sampai tahap macam tu. Apa tak lagi kita orang-orang cikai-cikai semayang lambat, apa semua ni kan. Lagilah jadi anak-anak ikan. So, macam tu lah. So, apa saya boleh sebut adalah perbaiki dirilah sebanyak mungkin. Kemudian yang kedua, tambahlah ilmu. Inilah masa untuk menambah ilmu sebanyak yang boleh. Gali ilmu, baca sirah. Macam saya sebut tadi lah. Cadangan saya adalah bacalah sirah Nabi. Starting dengan sirah Nabi. Tambah ilmu, pergi kuliah-kuliah pengajian, pergi kelas-kelas. Itulah, tambah ilmu dan elakkan berdebat lah. Bila tambah ilmu ni, dia ada satu lagi masalah. Biasanya orang yang suka menambah ilmu ni, dia akan ada, bila tambah ilmu tak tambah amal, ada satu masalah. Dan bila tambah ilmu suka berdebat, lagi satu masalah. Sebab kita mungkin pernah jumpa kawan-kawan kita yang dah makin semangat berubah, dah rajin pergi majlis ilmu, dah kalau yang perempuan mungkin tudung dah makin labuh, kalau lelaki mungkin dah tiba-tiba dah berserban, gigit kayu cengkeh, kayu cengkeh lah, apa nama? Kayu cengkeh tu makan. Apa tu, kayu cengkeh lah. Gigit kayu cengkeh, pergi kedai beli kayu cengkeh je, lupa. Gigit kayu sugi, dah terbiasa lah dah Islamik kan. Tapi suka berdebat. Sebab dia rasa macam dia baru berubah, so dia rasa semua benda nak didebatkan. So kalau dah tambah ilmu ni, kita jangan banyak debat. Sepatutnya bila tambah ilmu ni kita tinggalkan perdebatan yang tak perlu, yang sia-sia. Tinggalkan lah debat-debat ni. Lagi-lagi macam isu-isu macam ni Freemason, ini isu-isu konspirasi ni sampai kiamat lah tak habis. Sampai Dajjal datang mungkin baru habis tu. Dajjal mati lah, Dajjal mati baru habis lah isu konspirasi. Percayalah saya cakap saya. Cuma kalau pandangan kita lah, kalau korang mungkin akan terfikir juga lah isu konspirasi ni macam mana kan. Pendapat saya isu konspirasi ni sama juga tawakuf ni. Tawakuf ni maksudnya apa? Diam diri. Kita tak payah nak ulas, ataupun kita tak payah beria-ria nak backup, ataupun kita tak payah beria-ria nak lawan. Sebab isu konspirasi ni boleh jadi betul, boleh jadi salah. Contohnya macam Freemason. Saya sendiri secara peribadi pernah pergi temple Freemason tu, dekat Pulau Pinang. Saya pernah masuk temple Freemason tu, saya pernah bersembang dengan orang Freemason tu. Dia 34 degree lebih kurang. Dia kan ada level-level dah semua kan. Sembang dekat situ, dia cerita lah Freemason ni macam mana. Saya ambil gambar situ, handphone lama, tapi handphone lama hilang dah. Sedih tu. So, memang masuk temple Freemason tu, lepas tu bila keluar tu jumpa orang-orang yang diorang nak pergi meeting apa semua. Benda tu wujud dan tak mustahil pun. Dan memang ada pun. Sebab konspirasi menjatuhkan Islam ni ada daripada, bukan zaman sekarang je, daripada zaman Nabi lagi. Konspirasi menjatuhkan Nabi ni, kita pun tahu. Masa Nabi SAW nak berhijrah, siapa yang gantikan tempat tidur Nabi? Siapa yang usaha nak bunuh Nabi? Itu satu konspirasi kan. Perang Badar. Siapa punya konspirasi sampai perang Badar wujud? Masa perang Ahzab, Yahudi punya konspirasi untuk khianat daripada dalam. Orang munafik punya konspirasi, itu tak cerita lagi Abdullah bin Sabah. Dan sebagainya, konspirasi ni dah wujud daripada zaman Nabi sehinggalah sekarang. So kita semua tak payahlah kelang kabut sangat. Bukan tak boleh kelang kabut, macam tak payahlah macam ya Allah, kirikan Nabi lah, ini semua konspirasi Apalah ni iPhone, nampak iPhone ni satu mata, ni Dajjal. iPhone pun mata satu, Dajjal ni. Sampai tahap macam tu.
So macam tak payahlah macam tu. So kita bijaklah, tuntut ilmu dalam sama elakkan debat. Itu lagi bagus. Kemudian yang ketiga, nasihat saya yang ketiga adalah jaga akhlak. Masing-masing kita semua jaga akhlak. Walaupun ada ramai yang tanya saya apa pendapat saya yang orang mencarut-carut dekat page Israel tu kan. Mak kau hijau lah, apalah, inilah, itulah, kutuk ni kan. Nasihat saya, kita jagalah akhlak. Tak payahlah mencarut-carut bahasa F lah, keluar ni lah apa. Relax sudah. Kita baca Qulun Azilah sudah. Tak payah sabut-sabut kan. Dan yang keempat serta yang terakhir, nasihat saya juga peringatan untuk kita sama-sama lah. Kita kena yakin bahawa Islam ni mesti akan menang. Islam ni pasti akan menang. Islam pasti akan menang. Sooner or later. Lambat, cepat atau lambat. Itu mesti akan menang. Sebab itulah kalau dalam satu hadis, riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda yang mafhumnya, zaman Islam ni, zaman pemerintahan Islam ni dia akan lalui 5 fasa. Apaan jadi saya? Ada 5 fasa. Yang pertama adalah dia akan lalui fasa khilafah nubuwah. Khilafah minhaj nubuwah. Khilafah nubuwah. Yang pertama pemerintahan cara Nabi. Iaitu Nabi sendirilah yang memerintah. Zaman Nabi, zaman Madinah. Sehinggalah Rasulullah SAW wafat. Kemudian dia akan masuk fasa yang kedua. Apa dia? Khilafah minhaj ala nubuwah. Pemerintahan seperti ala Nabi. Iaitu pemerintahan Khulafa ar-Rashidin. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kita tahu. Khulafa ar-Rashidin. Kemudian bila habis zaman tu, dia akan masuk zaman yang ketiga. Zaman yang ketiga apa? Mulkan Aden. Iaitu pemerintahan yang menggigit. Pemerintah menggigit ni adalah pemerintahan yang diperintah secara keturunan. Kita tengok zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, zaman Turki Uthmaniyah. Semuanya keturunan-keturunan, anak jadi raja lah apa semua kan. Pemerintahan yang menggigit. Kemudian dia akan masuk fasa yang keempat. Apa dia? Mulkan Jabariyin. Pemerintahan diktator. Iaitu zaman kita sekarang. Kita di zaman dictatorship. Ada negara yang ada kuasa veto. Siapa negara kuasa veto sekarang ni? US ada kuasa veto untuk katakan, untuk jadi polis dunia, untuk kata Iraq adalah teroris. Hamas adalah teroris. Boleh jadi dia nak kata Malaysia pun teroris. Tak mustahil lah semua tu. So sekarang ni kita di zaman diktator. Kemudian dia akan masuk zaman yang kelima. Apa dia? Khilafah minhaj ala nubuwah. Iaitu pemerintahan ala Nabi. Iaitu kita akan kembali semula ke zaman pemerintahan seperti Nabi. Iaitu zaman bila? Kita tahu adalah zaman ketika mana Imam Mahdi lahir dan Nabi Isa AS diturunkan. Cuma kita tak payah serabut-serabut lah fikir tahun bila. Ada orang, saya jumpa trend ni dekat IG. Main predict tahun bila Imam Mahdi keluar, tahun bila Dajjal keluar, Dajjal keluar, tahun bila Nabi Isa turun. Dia main predict. Bahaya. Itu boleh jadi, itu bid'ah, boleh jadi syirik. Hati-hati tau. Jangan predict benda-benda ni. Jangan nak, sebab saya pernah jumpa ada soalan yang dia kata, dia buat teorinya ni. Dia kata sekarang ni tahun 2021. Tahun 2031 kot. 2021. Dia kata sekarang ni Imam Mahdi dah lahir. Sekarang ni dia umur 12 tahun. Pandai-pandai je. Imam Mahdi dah umur 12 tahun. So, lagi, umur 12 tahun tu 10 tahun. Lepas tu dia kata 2001, 2022, 2021, 2031. 2041, tahun 2041 nanti Imam Mahdi akan berlawan. Pada usia 40 tahun, dia akan berlawan dengan Dajjal. So, 2041 lah hari peperangan yang besar. Jangan, Imam Mahdi ni dia pun tak tahu dia Imam Mahdi. Itu kena ingat tau. Imam Mahdi ni dia pun tak tahu. Sehinggalah tiba masanya, barulah Imam Mahdi tahu dia adalah Imam Mahdi. Boleh jadi Imam Mahdi ni di kalangan kita. Kata musyrik sendiri pun Imam Mahdi. Entah dia lah Imam Mahdi yang dijanjikan. Kita tak tahu kan. Sebab Imam Mahdi ni dia tak tahu. Dia pun tak tahu. Macam Nabi SAW, dia pun tak tahu dia adalah Nabi. Sehinggalah usia 40 tahun, barulah baginda tahu dia adalah Nabi. So basically tak ada siapa tahu siapa Imam Mahdi. So jangan beri dia mengarut, dia akan jadi bahaya lah. Dia akan rosak kita. So yang kita kena yakin adalah Islam tu akan menang. Dan Allah menjanjikan kemenangan buat umat Islam ni pada banyak ayat dalam Quran. Yang mana sebagai penutup untuk ni, saya tutup dengan satu ayat surah As-Saff ayat 8 hingga 12. Allah SWT berfirman,
Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang beriman, hendakkah aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan. Yang mana perniagaan ni akan menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Tunjikum min azabin alim. Apa perniagaan? Apa perniagaan? Apa bisnes yang Allah offer pada kita? Apa bisnes? Sebab memang ayat tu tijaratun tunjikum min azabin alim. Apa bisnes yang Allah offer pada kita? Allah offer 3. Yang pertama apa? Yang pertama, tu'minuna billah. Kemudian yang ketiga, wa rasulihi. Kemudian yang ketiga, yang pertama beriman pada Allah, kedua beriman pada Rasulullah. Yang ketiga apa? Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu beriman kepada Allah, kemudian kamu beriman kepada Rasulullah. Kemudian kamu berjihad di jalan Allah dengan seluruh harta dan jiwa-jiwa kamu. Tunjikum min azab tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah lebih baik bagi kamu sekiranya kamu tahu. Kemudian Allah tambah apa? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adnin dzalikal fawzul azim. Allah akan ampunkan kamu segala dosa-dosa kamu. Kemudian Allah akan masukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan kamu akan mendapat satu ganjaran iaitu Jannatu Adnin, syurga Adnin. Itu adalah pengakhiran yang baik. Zalikal Jannatu Adnin tajri min tahtihal anhar zalikal khair. Wa masakin thayyibatan fi jannati adnin zalikal fawzul azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Dan ada satu lagi wa fathun wa nasrun qarib. Dan ada satu lagi hadiah daripada Allah untuk kita, apa dia? Pembukaan yang satu pembukaan dan wa nasrun wa fathun qarib. Satu kemenangan dan juga satu pembukaan yang hampir. Pembukaan yang hampir iaitu pembukaan kemenangan Islam. Dan berikan wabasyiril mu'minin, berikanlah kabar bergembira ni kepada semua orang-orang beriman. So kita kena ingatlah, Allah tawarkan bisnes pada kita. Apa bisnes yang kita nak buat dengan Allah adalah beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah, berjihad di jalan Allah dengan seluruh jiwa kita dan seluruh harta kita yang kita mahu dan apa yang kita mampu. So moga-moga korang dapat sesuatu pada petang ni. Saya minta maaf lah atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan dalam kongsi petang ni. Alhamdulillah, moga korang dapat sesuatu lah. So, Wallahu'alam. Saya serahkan kepada MC kita. Okay, terima kasih kepada Ustaz Ahmad Syukri Azizan untuk perkongsian pada petang ini. Terima kasih juga kepada semua penonton yang sanggup memberikan masa dalam join program ni. Okay. Jadi semua penonton dah boleh berserai. Kita orang atas Bitokora dan surah Al-Qasam. Saya keluar dulu kan? Ustaz, tekan gambar je. Oh, gambar. Boleh ni? Okay. Tangkap. Sama. Berarti aku sampai 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih guys semua. Ni program korang ni dapat markah assignment, dapat markah tu. Markah. Kita dapat A lah. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Musyrif atas perkongsian. Terima kasih. Terima kasih kepada semua. Okay, bye. Assalamualaikum.